Kak Syida, Kak Syida boleh pass host dekat saya, Kak Syida? Ya, yang mana satu Liza? Mana-mana pun tak apa, Kak Syida. Okey, jap. Assalamualaikum. Kak buka majlis dulu ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, silakan. Sementara tu peserta termasuk sekarang, tak apa, nanti dia boleh tengok rakaman. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya mulakan pengurusi ataupun moderator lah berkait dengan kuliah kita pada pagi ini. Kemudian ada Kak Syida, kemudian semua yang berada dalam online kita Zoom pada pagi ini. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita ruang dan peluang untuk bersama lagi. Kalau ikutkan semalam hari Khamis kan, tapi sebab saya semalam ada banyak meeting dengan Dr. Zaruddin, Abdul Rahman dan sebagainya. Kita meeting berkait dengan hospital, nak jadikan hospital Depatur Syariah. Kalau tuan-tuan perasan, puan-puan perasan, hospital Pusrawi dekat Kota Damansara tu, jadi dah jadi pusat bersalin dengan jadi pusat untuk ibu berpantang. Jadi banyak semakan syariah yang kita nak buat, isu aurat, isu makan minum, isu masaj, isu macam-macam lah. Jadi kita tengok tu, lama juga lah meeting semalam tu. Jadi mudah-mudahan lah insyaAllah memberikan kebaikan. Pusat berpantang pertama lah yang patuh syariah dekat Malaysia ni, mudah-mudahan banyak perkara yang kita semak. Jadi sebab tu kita tangguh kepada pagi ni. Dan pagi ni pula saya membuatkan Kak Liza risau. Dia telefon saya, macam mana Ustaz? Mungkin risau dah tu, ada kelas ke tak ada? InsyaAllah ada. Saya kata, minta maaf pada Kak Liza kerana buat jadi kelangkabut sikit. Kerana semalam saya tak sempat nak reply WhatsApp dan sebagainya. Okey, jadi apa-apa pun Alhamdulillah kita bersama pada pagi ini. Kita nak berbincang tentang isu dosa kewangan yang diremehkan dalam masyarakat. Siri seterusnya iaitulah dosa gharar. Okay, sebutan dia gharar. Jadi gharar ni apa dia? Dan banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kalau saya bawa contohnya, kita kata dalam isu kad diskaun.
banyak isu kad diskaun kan. Ada kad yang berbayar, ada kad yang mana percuma, ada kad yang bayar RM10, ada kad yang bayar RM100. Kita gunakan sebagai diskaun. Biasanya syarikat-syarikat, kedai-kedai ke supermarket dia akan keluarkan dengan bayaran-bayaran tertentu dan ada yang percuma. Jadi apa ghararnya dekat situ? Apa isunya dekat situ yang nanti kita nak bincangkan. Kemudian juga kalau dalam bentuk sekarang ni kita beli barang-barang tertentu, dia ada extended warranty. Extended warranty ni maksudnya dia ada warranty lah, ada jaminan yang mana barang tu kalau rosak ke ataupun ada isu apa-apa, kita boleh dapatkan jaminan daripada syarikat. Jadi extended warranty ni ialah kita membeli jaminan tu. Kita membeli jaminan tu. Contohnya kita beli katalah kereta kan, kereta ni biasanya kereta-kereta yang luar negara lah, import apa semua, dia memang ada extended warranty. Katalah warranty kereta tu 5 tahun, tapi kita boleh tambah 5 tahun lagi dengan bayar 8,000 ke 10,000 ke untuk warranty seterusnya kalau ada berlaku rosak ke apa dan sebagainya, apa daripada sudut hukumnya. Itu antaranya lah. Kemudian juga dalam isu pelaburan, nak melabur kan, tengok lalu iklan pelaburan emas ke, pelaburan apa ke. Jadi bila kita tertarik mungkin daripada sudut profit dia, keuntungan dia, kita pun nak masuk. Kan, saya ramai dah jumpa orang yang gagal dalam pelaburan. Bukan gagal sebab apa, kena tipu lah. Bukan sebab rugi, kena tipu. Kan, pelaburan saham itulah, pelaburan saham kelulut, pelaburan ini, pelaburan itu. Jadi konsep gharar ni sebenarnya kalau kita belajar betul-betul, kita faham, kita susah nak terlibat dengan jenis-jenis pelaburan ataupun penipuan yang ada dekat luar sana. Hatta yang pakai kopiah pun datang, iklan dia nampak Islamik ke contohnya kan. Tapi kita tahu, yang ini ada unsur gharar ni. Jadi kita pun nanti kita nak bincang ni supaya tak ditipu, supaya kita faham, kita jelas dan apa isu-isu semasa yang berlaku ketika mana kita berjual beli, nak melabur dan sebagainya. Ini benda-benda yang penting, isu-isu semasa yang kita akan sentuh bila mana kita sampai kepada slide dia nanti insya-Allah. Okey. Jadi kita nak pergi dulu. Bila kita sebut tentang gharar ni, apa dia? Okey, jadi kita pergi dulu. Ni sebenarnya saya ambil slide ni baru 10 minit tadi siap. Baru buat pun baru lebih kurang dalam 15-10 minit lah. Jadi saya sebenarnya benda tu dah ada dah. Saya copy daripada buku saya lah. Okay. Jadi benda tu dah ada, maklumat tu dah ada. Saya copy je. Okey. Jadi kita tengok dulu hadisnya. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni maklumlah kot kita mengaji hadis kan. Iaitulah nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Dan itu paling masyhur. Nama dia ni hampir 30 dalam kitab-kitab tarajim, kitab-kitab menterjemahkan biografi perawi hadis ataupun biografi sahabat. Hampir 30. Tapi yang masyhurnya Abdurrahman bin Sakhar, itulah nama beliau. Iaitulah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadis dia riwayatkan? Paling banyak daripada antara sahabat 5,374 hadis. Tu paling banyak sekali. Sedangkan Sayyidina Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas bawah lagi. Dia paling tinggi. Tapi peliknya, kenapa Sayyidina Abu Hurairah ni, walaupun dia lebih kurang hampir, seingat saya lah, tak sampai 3 tahun pun memeluk agama Islam, lewat dia masuk Islam. Kan, dia memeluk Islam ni lewat, reward tu lewat. Tapi macam mana dia jadi yang paling banyak? Maka para ulama hadis jawab, mereka menyatakan bahawa pertama Abu Hurairah ni memang dia ni menuntut ilmu je. Dia pernah pensan dekat Raudah, dekat Masjid Nabawi SAW kerana terlalu lapar. Sebab tak sempat makan kerana menuntut ilmu. Itu dia. Itu baru betul tu. Kita tak sempat menuntut ilmu kerana makan. Itu kita kena betulkan balik lah tu kan. Jadi itu konsep dia. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ni sehingga macam tu. Dan kemudian bila dikejutkan, baru jelas, baru nampak, rupanya dia tak sedar dia pingsan kerana terlalu lapar dan kemudian terlalu kita kata fokus kepada menuntut ilmu. Dan selepas Nabi wafat, dia jumpa dengan sahabat-sahabat lain. Ambil hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW. Baik, bila meriwayatkan hadis ni, iaitulah kata beliau, Naha Rasulullah SAW ani bai'il hasah wa bai'il gharar. Okey, iaitulah ni perkataan dia. Gharar dipanggil. Okey. So, maksudnya Rasulullah SAW melarang dari jual beli hasah, ni hasah bahasa Arab dia, dan kemudian juga melarang daripada jual beli gharar. Okey. So hasah tu maksudnya dengan cara melempar. Okey, ataupun kita kata gharar. Dalam konteks masa ni, contoh tuan-tuan pernah tengok kan yang viral baru-baru ni, jual beli cedok-cedok tu. Okey.
Jadi kalau tanya kenapa jual beli cedok-cedok tu haram, tidak dibenarkan. Kerana kita bayar RM10, dia pun cedok lah apa barang dia, mainan ke apa benda kecil-kecil dan sebagainya. Jadi kita pun tak pasti apa yang kita dapat tu. Kita tak pasti apa yang kita dapat tu, tak jelas apa yang kita dapat tu. Sebab bila jual beli, kalau kita jual beli tu adalah seting sardin dengan harga RM4. Jadi kita tahu benda yang kita beli tu. Kita bayar RM4 untuk sardin, kan? Kita bayar RM10 untuk ubat gigi contohnya. Jadi jelas apa yang kita beli. Tapi kalau kita bayar RM10, nanti kita cedok. Cedok tu maksudnya barang bercampur-campur, tak tahu apa yang kita dapat. Tapi kalau RM10 tu yang dicedok tu kacang contoh, kita tahu dah memang dapat kacang. Okey, tahu dah memang dapat kacang. Okey, kita cedok tu contohnya apa jagung yang telah pun dileraikan daripada dia punya tongkol tu kan. Yang kita panggil jagung tu lah, yang ada letak sikit susu apa semua. Dia pun ambil satu bekas, letak dalam bekas tu RM5 contohnya. Yang tu kita tahu dah memang dapat jagung. Yang ni kita tak tahu. Barang tu bercampur jenis-jenis tertentu, kita tak tahu dapat apa. Maka itu jadi gharar, dan jual beli seperti itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Itu contohlah supaya kita dapat jelas faham lagi. Okey. Jadi bila disebut jenis jual beli yang Nabi larang dalam satu hadis ni, dia sahih lah, riwayat daripada Imam Muslim, bab berkait dengan terbatalnya jual beli dan juga gharar. Okey. Jadi maksud di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, baik yang hasah boleh berlaku jualan secara lemparan, seperti seorang berkata aku lemparkan batu ke apa kan, mana baju yang terkena lemparan batu itu, atau aku jual sepadan yang terakhir jarak lemparan itu, atau batu ini dilemparkan, atau aku jual kepada kamu jarak akhir lemparan, atau dikhususkan satu pakaian untuk dilempar, maka jika terkena lemparan dijual kepada pelempar, ataupun dijualkan kepada yang yang melemparkan itu, pelempar. Okey, jadi banyak sangat lempar ni. Okey, jadi contohlah Imam Nawawi sebut tu. Okey, dia gini konsepnya. Zaman dulu dia tak ada sukatan tertentu sangat. Okey. Jadi contohnya kalau dia nak jual baju, okey, jual baju tu dia macam longgok macam tu, jubah apa semua tu lah, kan. Jadi ada penjual nak beli, dia sebenarnya seolah-olah macam nak memeriahkan jual beli tu. Okey, macam kita kalau sekarang ni lelong kan, pasar malam apa semua macam tu lah. Okey, jadi nak memeriahkan jual beli tu, dia penjual pun dia ambil batu tu kan, kemudian dia lemparlah kepada longgokan jubah ataupun baju dan sebagainya. Maka yang situ contohnya saya kata, okey saya nak beli apa? Nak beli jubah. Okey, kejap. Penjual pun ambil, lempar batu tu. Okey, batu tu pun jatuhlah dekat jubah mana-mana tu, maka dia wajib membeli jubah tu tanpa asalnya dia membelik, dia tahu apakah keadaan dan kondisi jubah tu. Kan, sedangkan kita nak beli barang ni, hatta barang-barang bandel pun, barang-barang second hand kan, bandel lah kita kata, baju ke apa dan sebagainya, maka kita pun pada waktu itu kita pilih, kita tengok dia punya jahit dia macam mana, koyak tak koyak, seluk poket dia bocor ke apa dan sebagainya kan. Jadi yang itu pun kita tengok, apatah lagi yang baru lagi lah kita nak checknya, takut benang dia apa dan sebagainya. Tiba-tiba yang ni siap main lempar. Jadi Arab jahiliah dulu buat macam tu, maka Nabi SAW sebut tidak dibenarkan jual beli hasah melalui lemparan yang seperti itu. Okey, itu satu. Itu contohlah yang disebut oleh Imam Nawawi. Yang kedua, jual tanah. Jual tanah. Kan kalau kita sekarang square feet lah, berapa square feet, berapa ekar, berapa hektar kan. Itu kita tahu. Ini ada dalam grant apa semua. Dulu mana ada grant zaman-zaman dulu kan. Jadi dia kata aku rasa nak jual lah tanah ni. Banyak mana kau nak jual? Aku lempar batu dulu. Mana jatuh kau ambil setakat tu lah sepadan dia. Macam tu kan. Jadi dia punya konsep dia baling je macam tu, jatuh kat mana-mana, dan kemudian dia pun membeli jenis tanah tu. Kalau kena 10 ekar lah. Kan jadi dia pun pening kepala, rasanya nak beli 2 ekar je kan. Tapi jauh sangat lemparan tu jadi 10 ekar. Wajib beli. Wajib beli pada waktu itu, kerana itu kaedah yang mereka guna pakai, sama ada pakaian ke, sama ada jual beli tanah ke, ataupun benda-benda yang apa kita kata konsepnya yang boleh untuk diukur. Tapi diukur tu dengan cara membaling batu. Itu dia punya konsep zaman dulu. Ada juga contoh-contoh yang lain yang para ulama fiqh kita sebut secara melontar ni ialah kita kata kalau zaman sekarang ni banyaklah macam farm fee dan sebagainya, banyak benda-benda yang melontar kan, kena lontar apa semua, kalau dapat lah, tak dapat. Jadi kita tak tahu apa yang kita lontar tu kena ke tak kena, apatah lagi masuk ada unsur judi kat situ. Judi pun satu hal, melontar pun yang Nabi larang ni pun satu hal. Kan kalau dulu juga contoh jual beli, okey itu contoh hasah melalui lontaran. Kalau konsep semasa ni nanti kita akan tengok. Okey, wa an bai'il gharar.
Nabi melarang juga jual beli gharar, ketidakjelasan. Okey, contohnya kalau zaman dulu dia jual unta yang terlepas. dia pelihara unta, kan dia ternak unta, kambing dan sebagainya ni. Tiba-tiba unta kambing tu terlepas. Terlepas tu dia offer. Siapa yang mana nak beli kambing dengan harga sekian-sekian, unta sekian-sekian, bayar dulu kat saya. Nanti kalau saya dapat balik kambing yang terlepas tu, baru saya. Tapi harganya biasanya lebih murah lah daripada yang duk ada tu. Kan? Sebab nanti kemungkinan dapat, kemungkinan tak dapat. Di situ. Di situlah berlaku gharar, benda tak jelas. Ataupun dalam English disebut uncertainty lah. Benda yang tak jelas, tak clear, tak faham apa yang kita beli tu. Maka dia boleh menjadikan suatu akad kontrak jual beli itu gharar. Gharar ataupun benda yang ketidakpastian. Contoh yang lain, ikan. Contohnya kan. Zaman dulu, siapa nak beli ikan boleh bagi duit dulu dekat dia. Baru dia pergi tangkap. Ikan tu bukan dalam kolam. Bukan dalam apa istilahnya kalau kita panggil itu, dalam dia punya ni lah kan, tempat apa simpanan dia apa semua. Tapi dalam sungai. Dalam sungai dan sebagainya. Maka dia kata, siapa yang nak ikan, boleh bayar dulu. Nanti saya tangkap. Tak tahu dapat ke tak. Bayar dah. Maka di situ tidak dibenarkan untuk melakukan jual beli yang gharar. Tapi sangka, baru saya dapat dia punya perkataan kan. Contoh pergi ke Temeloh ke mana, nak beli ikan sangka dalam, ikan patin kan, dalam sangka dan sebagainya tu. Okey, yang tu tak ada masalah sebab memang dah boleh tangkap. Memang dah boleh tangkap. Tapi kalau orang tu kata, saya bayar dekat awak duit ni, awak pergi cari ikan patin sungai. Contoh, ikan patin sungai kan mahal. Kan? Awak pergi cari. Kan? Saya dah bayar lah. Lepas tu dia pun pergi cari. Sehari tak dapat, 2 hari tak dapat, 3 seminggu tak dapat. Sebab susah nak dapat. Kan ikan tu pun kita kata dah spesies terancam juga kan, payah nak dapat kan. Jadi kita bayar lah. Yang tu tak boleh. Itu termasuk dalam praktik seperti mana yang berlaku pada zaman jahiliah. Tapi kalau dah memang ada sangka dia, memang dah ada tempat hal, tinggal nak saruk je, yang itu okey, tak ada masalah. Bayar dulu pun tak ada masalah. Itu dia punya konsep dulu dan semasa yang nampak lebih kurang sama yang kita akan kembangkan dalam isu perbincangan kita pada pagi ni insya-Allah. Okey, kita nak pergi. Apakah maksud gharar? Ni sebenar-benarnya apakah maksud gharar yang kita nak bincangkan ni. Okey. Kalau ada soalan silakan cek dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita perbincangkan. Okey, dah ada soalan tu nanti kita ni insya-Allah. Okey. Apakah gharar? Baik. Gharar merujuk kepada unsur-unsur ketidakpastian yang boleh mendedahkan seseorang kepada bahaya. Bahaya ni boleh jadi penipuan, bahaya boleh jadi barang tak sampai, bahaya boleh jadi barang tak dapat dan sebagainya. Itu maksud bahaya di situ. Okey, dalam konteks jual beli, jika disebut satu akad itu mengandungi unsur gharar, bermaksud adanya unsur ketidakpastian dalam akad kontrak jual beli tersebut. Sebagai contoh, akad jual beli yang tidak dinyatakan harganya dikatakan mempunyai unsur gharar kerana pembeli tidak dapat memastikan harga jualan yang sebenar. Okey, yang ni saya ambil daripada Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, takrif ni, dan sebenarnya banyak juga para ulama mentakrifkan maksudnya ketidakpastian, ketidakjelasan dan sebagainya dalam isu berkait dengan apa yang kita bincangkan. Contoh kita jual satu perkara, kita kata ambillah berapa-berapa, contoh kan, ambillah berapa-berapa kan. Jadi ambil berapa-berapa tu yang problemnya. Jadi kena nyatakan betul. Berapa harga yang awak bagi, berapa harga yang ditawarkan. Itu maksud dia. Kan kita beli contohnya produk, kita beli apa-apalah yang berada secara online ke dan sebagainya, maka perlu dinyatakan secara jelas. Shopee pun ada harga jelas, berapa-berapa dan sebagainya. Ataupun kita kata di pasar-pasar dan sebagainya. Jadi memamerkan harga, memaparkan harga dalam jual beli daripada sudut hukumnya pun paling terbaik dipamerkan, ditawarkan ataupun diperlihatkan. Okey, daripada sudut undang-undang lagi lah. Sebab tu kan kalau dia pergi pasar, pergi apa dan sebagainya, dia perlu letak tanda harga tu. Ni sekilo berapa, ni 100 gram berapa dan sebagainya, supaya menghalang kita daripada unsur-unsur gharar ketidakjelasan ketika melakukan jual beli. Jadi dalam takrif ni kita dapat pasti unsur-unsur ketidakpastian, ketidaktentuan, ketidakjelasan. Jadi itu perkara kita nak beli tapi ada benda yang tak jelas. Kita nak melabur ada benda yang tak jelas. Jadi di situlah yang dipanggil sebagai gharar, larangan yang mana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Okey, so kita nak pergi perincian. Gharar ni ada 3 jenis. Ataupun kita kata dia bukan jenis, dia punya perincian tu ada jenis, ada maksud yang lebih mendalam lagi, kita bagikan kepada 3.
Ni disebut oleh ramailah Imam Ibn Abidin, disebut oleh Imam Az-Zailai, disebut oleh Imam Al-Kasani dan kebanyakan ulama-ulama yang menyebut dan menyimpulkan tentang isu gharar ni apa dia, dia punya perincian dia. Okey, yang pertama jahalah, tidak maklum. Okey, tidak maklum. Tidak maklum di sini maksudnya memang tak jelas langsung apa bendanya, kalau melabur tu apa dia kan. Nanti kita detailkan tips pelaburan, macam mana kita nak tahu benda tu betul-betul okey ke tak okey dari sudut syarikat itu sendiri, daripada sudut kita yang nak melabur, daripada sudut iklan dia, daripada sudut apa, nanti kita sebutkan sikit insya-Allah. Sebenarnya boleh je kita nak buat satu ni, tapi saya ingat saya masuk sinilah, maksudnya ciri-ciri pelaburan patuh syariah kan. Tapi tak apa, kita masukkan nanti supaya kita ni nak bagi duit dekat orang kan, nak letak duit dekat orang ni kita faham apa sebenarnya yang kita nak laburkan, apa konsep pelaburan dia melabur dekat mana, apa yang dia buat dengan duit kita, itu semua benda yang sangat penting. Okey, so maksudnya tidak maklum, tidak diketahui, tidak jelas, itu dipanggil sebagai jahalah. Yang kedua, mungkin ada sikit maklumat, tapi maklumat yang ragu-ragu. Kan contohnya, company ni ada, jual beli ni okey, tapi siapa yang jual beli ni? Contohnya tak apa clear sangat. Okey, yang itu juga dipanggil syak. Boleh jadi syak terhadap maklumat yang ragu-ragu, maklumat yang tak jelas, maklumat yang tak berapa maklum. Dia kalau jahalah tu langsung tak tahu berapa harga ni. Ikutlah contoh itu kan. Kalau syak ni, berapa dia punya harga ni? Mungkin juga dia kata harga tu kalau ikut pasaran semasa, contoh kan dia kata itu lebih-lebih kurang dalam RM50 lah kot. Contoh kan. Kita pun habis tu macam mana ni? Tak tahulah awak nak berapa. Kan jadi maklumat dah ada sikit-sikit, tapi masih lagi ada unsur-unsur keraguan, ketidakjelasan kepada menetapkan satu mungkin harga, mungkin barang, mungkin berlaku pada kontrak akad. Okey, termasuk juga contoh jahalah dengan syak dengan tidak ada risiko. Saya buat contoh. Kita beli kereta ataupun kita beli rumah, maka dia ada kontrak agreement perjanjian tu. Okey. Jadi kategori orang ni dia ada 3 jenis tu. Okey, 3 jenis tu. Yang pertama sekali ialah jahalah. Dia memang asalkan perbankan Islam, tanda tangan je lah, apa lagi kan. Contoh asalkan Islam, tu terpayah juga tu kan. Asalkan Islam, dia tak tahu langsung klausa dia tak baca, kontrak dia tak baca, apa dia punya perincian dia dan sebagainya dia tak baca. Dia kira tanda tangan ni, yang penting Islam dia kata. Betul jugalah yang penting Islam, tapi kena faham juga. Maka dipanggil jahalah, tidak maklum. Nanti dia terlewat bayar, dia kena penalti kan, dia kena apa-apa dan sebagainya. Maka dia pun salahkan bank Islam. Dia kata bank Islam ni apalah, zalim lah apa. Rupanya dia tak baca dalam kontrak. Tu jadi problem kat situ. Jadi problem, jadi isu. Okey, itu pertama. Yang kedua, dia syak. Dia syak ni maksudnya dia baca. Tapi kira bank Islam ni kira okey je lah kot. Kan dia baca-baca ni kira okey je kot. Ni okey kot. Sebenarnya kita kalau beli sesuatu, tak kira lah kereta ke, rumah ke, benda-benda yang besar, kita boleh minta pegawai tu terangkan dalam klausa ni apa dia. Kan ini apa maksud murabahah ni, komoditi murabahah ni apa ke bendanya ni, contoh kan. Itu kontrak kan. Jadi kontrak dia pun terangkan gini. Kita pun dengar dia terang tu, sebab kadang-kadang bukan semua pegawai bank dia faham sangat. Itu saya nak sebut tu, sebab mereka ni kadang-kadang kena ada training, kena ada dia punya kelas-kelas tertentu untuk memahamkan mereka kontrak dan apa yang berlaku bila berkait dengan kontrak akad berkait dengan perbankan Islam kan. Okey, dia pun terang kita okey dah rasanya maklumat tu, tapi tengok macam ragu-ragu sikit-sikit. Kenapa kena penalti ya? Contohnya kan, contohnya gitulah. Kan kenapa kena ni? Dia pun nak jawab kan. Tak memuaskan kita. Kalau macam tu panggil manager dia. Panggil dia punya branch manager ke apa ke, minta tolong terangkan. Kalau tak jangan sign tu, jangan sign. Kan dia tak kira perbankan Islam tak perbankan Islam, lagi kita tak faham betul-betul, jangan turunkan tanda tangan. Sebab mereka nak duit kita sebenarnya. Kan bank memang nak duit kita bayar secara ansuran ke apa ke, mereka buat keuntungan daripada kontrak jual beli. Jadi bila nak duit kita tu nak bagi dekat bank, kita pun nak barang, jadi kena faham betul-betul. Jangan duk sign je. Okey. Kemudian juga tidak tahu risiko implikasi akan datang. Boleh jadi juga tu. Kita dah sign agreement, dah sign apa, lepas tu kita pun tak tanya betul-betul jelas. Nanti kalau saya tak boleh bayar sebulan ke 2 bulan ke apa, jadi macam mana? Dia pun terang. Okey, contoh lain pula. Kalau contoh saya meninggal dunia, ni ada katanya ada takaful, MRTT takaful ni apa yang dia cover contohnya. Kita pun tanya. So implikasi kita akan datang jelas apa benda yang kita tanda tangan, yang kita jual beli. Dan contoh ada jenis takaful ni,
kita punya pembiayaan kita, rumah kita 35 tahun contohnya. Tapi takaful cover sampai 20 tahun saja. Maksudnya 15 tahun lagi tu kita kena beli buat baru. Kan? Jadi kita faham benda tu. Sebab diterangkan. Maka barulah jelas apa yang kita nak jual beli, kita maklum, maklumat tak ada ragu-ragu, implikasi apa semua masa-masa akan datang kita jelas. Kalau tak mampu bayar, kalau apa kita jelas, kalau penalti kenapa kena penalti, kalau sekian-sekian kenapa, maka di sini menunjukkan perincian, jual beli, harga, kontrak, semua kita jelas. Di sinilah baru hilangnya dipanggil gharar, ketidakjelasan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian seterusnya, okey, kita pergi kepada okey bagus tu, ada soalan bayar dulu, ambil barang dulu, bayar kemudian. Dipanggil buy first. Ada istilah dia, beli dulu, bayar kemudian kan. Okey. Pay later. BPL. Buy now, pay later. Tu istilah dia. BNPL. Buy now, pay later. Okey. So kita nak pergi dulu sebelum tu, nanti kita bincang soalan tu. Kita nak tengok ada jenis keadaan, jenis dan pembahagian gharar itu sendiri. Okey. Jadi kita pergi dulu. Keadaan gharar, kita nak tengok pula jenis gharar, kita nak tengok gharar yang dimaafkan. Okey, contoh. Nanti kita sebutkan satu persatu. Pertama, keadaan gharar boleh berlaku kepada 4 keadaan. Kepada 4 perkara. Pertama sekali, akad kontrak. Okay. Akad kontrak ni maksudnya bila kita nak berjual beli, bila nak kita sign agreement, persetujuan, bila mana kita nak ambil sesuatu, mungkin ada diskaun ke dan sebagainya, maka kita tahu jelas apa yang kita akan dapat, apa benda kontrak ni cerita, kan, apa yang ada, apa yang tak ada, apa klausul dia dan sebagainya. Jadi akad kontrak kita tu perlu jelas. Bahasa Melayu panggil akad lah, Arab dia panggil akad. Ain lah, akad. Okey. Jadi akad kontrak ni maksudnya setiap semua perkara kita jelas. Okey, macam semalam kita bincang ni contoh semasa lah. Bila mana saya suarakan tentang isu berkait dengan Hai Doktor. Hai Doktor ni maksudnya doktor ni kita ada apps. Apps tu kita boleh minta supaya kalau kita sakit ke apa kat rumah kan, mungkin tak ada orang pergi hospital ke apa, ataupun ada orang tapi mungkin ada sebab-sebab tertentu tak dapat pergi hospital, kita boleh isi apps tu, doktor tu boleh datang ke rumah. Doktor dengan nurse tu boleh datang ke rumah. Jadi kita tengok juga daripada sudut syariah, daripada sudut mahram tak mahram nanti dekat rumah tu, daripada sudut setakat mana boleh tengok aurat, isu-isu tertentu, ubat-ubat yang diberikan, bayaran-bayaran dan sebagainya, maka boleh. Kan dipanggil Hai Doktor. Jadi kita pun bila tengok dan kita semak kontrak dia ada berapa tak clear. Maksudnya kita ni, maksudnya syarikat tu sendiri nak ambil doktor tu sebagai part time lah. Doktor tu part time je lah. Kan maksudnya bila ada kes, ada apa tentu nak refer, doktor tu sendiri akan pergilah dengan nurse. Nurse tu daripada staf syarikat tu sendiri. Jadi nurse wakil pada staf syarikat tu nurse, kemudian ada doktor pakar lah yang mana mereka sudi untuk bekerjasama dengan kita. Okey, so sekarang ni akad kita, kontrak syarikat tu dengan doktor tu secara part time tu apa dia? Maka saya bangkitkan, saya kata kita kena letak ujrah fee lah. Maksudnya kita sewa perkhidmatan dia. Kita sewa masa dia untuk dia pergi ke rumah orang yang mana memerlukan pertolongan, kecemasan dan sebagainya tu, maka kita bayar dia dengan harga sekian-sekian, 200.5 ke berapa macam tu lah. Okey, jadi maksudnya kita gunakan dia sebagai sewaan. Jadi kita letak situ fee ujrah lah, ujrah fee basic lah. Jadi kita jadikan dia sebagai bayaran, kita sewa perkhidmatan dia. Kan maksudnya kepakaran dia untuk dia pergi ke rumah tu dan dibayar. Jadi akad tu, kontrak tu jelas. Okey, contoh lagi. Ni berkait dengan orang nak melabur dalam syarikat tudung. Kan syarikat tudung ni maksudnya dia offer jual kepada siapa yang berminat satu tudung dengan RM8. Okey, RM8. Jadi dia pun offer. Maksudnya dia ni syarikat lah. Syarikat jual tudung budak-budak sekolah. Semalam kita semak dia punya kontrak dia. Dia ini syarikat lain pula ni. Sebab tu saya kata banyak macam-macam. Jadi dia pun apa kontrak dia dengan orang tu. Sebab macam ni. Nanti dia offer kepada orang tu jual tudung, dia offer harga kepada orang tu jual tudung minimum 100 helai. Maksudnya kalau RM8, 800 lah. Itu minimum untuk dia ambil. Kalau ambil 1,000 helai ke 8,000 helai ke tak kisahlah. Tapi minimum untuk joint venture, untuk bersama dengan dia dalam syarikat tu untuk melakukan jual beli tu
minimum dia 800 helai tudung dengan harga sekian-sekian. 800 helai, 800 helai pula, 100 helai, maka darab RM8, RM 800. Okey, lepas tu, yang beli tu pula, takkan dia nak jual sendiri. Takkan dia jual sendiri, letak dalam Facebook apa semua, 800 helai banyak tu kan. Jadi dia buat apa? Dia lantik pula syarikat untuk menjualkan tudung dia. Jadi syarikat offer tudung tu, kemudian tudung tu kembali semula kepada, bukanlah masuk kena diambil tu ni balik, tak. Maksudnya tudung tu akan jadi semula syarikat kenalah ataupun syarikat mesti jual lah daripada sudut tu. Okey, apa kontrak dia kat situ? Kan sebab kontrak ni dia nak mengharuskan berkait dengan isu muamalat, maka kita kena faham, kita kena jelas apakah kontrak dia. Maka kita bincang-bincang, maka kita letak kontrak dia adalah wakalah, wakil. Maksudnya kita offer kepada orang luar untuk beli tudung dengan kita, kemudian kita yang jualkan tudung tu, syarikat yang jualkan tudung tu. Maka apa kontrak dia? Kontrak dia wakil. Maksudnya ejen dekat luar, bukan ejen yang nak membeli tudung yang 100 helai tadi tu, melantik syarikat sebagai wakil menjualkan tudung dia. Maka nanti ada profit, keuntungan tu dia dapatlah. Kan contohnya dia akan dapat profit tu 20%. Kalau RM8 tu dia akan dapat RM1.60 ke RM2 macam tu. Okeylah kan? Daripada duit macam tu je, kita kembangkan duit tu. Jadi kalau setiap helai tudung dapat RM2 kali dengan dengan 100, kita dapat berapa dah? RM160. Berapalah lebih kurang kan? Jadi biar bertambah kita punya duit tu, tapi dia bukan isu duit bertambah. Isunya apa kontrak yang diguna pakai antara awak dengan orang yang bagi RM800 tadi membeli tudung awak, kemudian dia lantik awak jadi syarikat tu untuk jualkan balik tudung-tudung tu. Boleh tak kontrak? Jawapannya boleh. Tapi apa kontrak dia? So kena jelas. Jangan duk main lantik, main tu main ni, tak tahu apa kontrak dia. Jadi gharar, jadi tak jelas, silap-silap. Dia terlibat dengan perkara-perkara yang Allah haramkan kerana ketidakjelasan kontrak dia, syarikat dengan orang yang dia nak offer untuk JV ataupun joint venture lah, ataupun untuk menabur dalam syarikat dia dalam isu berkait dengan tudung. Kan? Jadi itu kalau dalam konteks bisnes lah. Kan dalam konteks kita pun sama juga. Kita nak beli. Contohnya nak beli, tapi sekarang ni dah mudah dah. Dah mudah dah, maksudnya semua akan tetapkan berapa bulan, berapa tahun dan sebagainya. Nak beli telefon, nak beli handphone. Kan hari ni orang heboh tentang apa yang nak keluar baru ni? iPhone 14. Dulu iPhone 13, Pro Max lah apa benda semua. Saya sampai ke sudah. Ni je yang saya pakai. Ini ialah 2018 saya beli. Not berapa entah. Ini memang kira, kalau tengok ni memang apa dah pakai punya lama, tak upgrade kan. Tapi kita nak cerita, asalkan boleh telefon, boleh WhatsApp, walaupun kadang-kadang tu lembab kan. Tapi gunalah juga selagi boleh guna. Jadi kita nak cerita isunya ialah dia punya bagaimana kita memahami tentang isu jual beli, kontrak, apa yang kita nak jual beli, tempoh masa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang kita nak jual beli tu. Okey, barang nak jual beli ni dia ada macam-macam. Kan online tak online, kadang-kadang kita tak tengok betul barang tu, gambar aja kita tengok. Itu sebenarnya ada gharar, ada unsur gharar. Tetapi bila mana pembeli jujur, kan contoh kita nak beli satu barang ni melalui syarikat ni. Katalah kita nak beli ni barang mungkin hujung tahun ni orang kalut nak buat apa? Nak buat majlis kahwin kan. Contohnya kotak hantaran. Kotak hantaran tu kan ada 7 apa semua tu. Kotak tu ada isi kasut, isi apa semua tu. Kita pun tengoklah dekat Shopee ke dekat apa, kita pun tengok. Warna biru laut. Kotak dia warna biru laut, ada bunga sikit ke apa dan sebagainya kan, dia letak kat situ. Okey. Jadi kita pun tengok berkenal lah yang ni kot. Kan nak buat hantaran anak kita ke dan sebagainya, kita pun beli. Beli tu, barang tu tak apa jelas tu warna kotak, dah sampai dah tengok betul, baru kita faham. Baru betul-betul nampak jelas. Kan jadi maksudnya pembeli, penjual, dia wajib untuk meletakkan gambar ataupun apa sekian-sekian itu seperti mana yang dia letak, seperti itulah yang dihantar. Itu pada asasnya. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang dia buat disclaimer tau. Contoh gini kan, kedai restoran, dia tangkap gambar ikan tu punya cantik. Siakap masak apa tak tahu. Kan contoh. Pergi kat kedai dia, kita order. Nak yang ni? Dia kata minta maaf, siakap tak ada. Kan contoh. Jadi gambar tu punya besar kan, gambar ni punya. Kan ada kedai tu, saya pergi dekat apa? Itu maksudnya bukanlah, tapi kita kata benda tu tak jelas kan. Benda tak jelas. Okey, contoh nama kedai dia baung apa tau, maksudnya ikan baung lah. Saya faham macam tu lah. Pergi ikan baung tak ada. Jadi isunya ialah dia punya kadang-kadang tu
mungkin tak ada stok ke apa tu isu lain lah. Cuma kita nak kata meletakkan barang, spesifik barang, maka kita kena jelas betul-betul. Okey, kalau nak buat penafian, ni kalau nak buka syarikat ke apa semua kan. Contohnya, kita kadang-kadang tangkap gambar baju tu bawah cahaya. Jadi dia warna dia tu kadang-kadang dia lain sikit dengan realiti yang sebenar. Maka kita buat penafian awal-awal, gambar ini sebab kita tak tahu nak jelaskan macam mana sebab benda ni online. Bila online, gambar je lah, testimoni je lah, apa dipanggil, katalog je lah. Kan gambar yang dia tengok tu. Maka kita awal-awal buat penafian, gambar ini berdasarkan sekian-sekian di bawah penataan cahaya dan mungkin sedikit berubah warna dan sebagainya. Contoh kita buat penafian awal-awal macam tu. Maka hukumnya harus. Untuk menghilangkan gharar tu, untuk menjadikan gharar itu lebih sedikit. Kalau tak, dia jadi isu lah dekat situ. Dan macam mana kita nak tengok warna lain, macam merah dia lain sikit. Rupanya cahaya. Jadi kita pun letak itu disclaimer ataupun penafian bagi penjual, gambar ini adalah berdasarkan. Sebab tu kan tuan-tuan biasa dengar, gambar ini berdasarkan ilustrasi saja. Biasa dengar kan? Jadi itu sebenarnya dalam kontrak muamalat diterima. Kerana dia bukan isu penafian barang kita tak okey, kita tak elok ke apa, bukan. Isunya ialah supaya nanti kalau ada sedikit perubahan warna ke apa ke dan sebagainya yang tidak menjejaskan kontrak jual beli, maka masih lagi diterima pada isu barang yang dijual beli. Itu dia punya konsep. Okey, kemudian pembayaran. Pembayaran pun penting. Lebih-lebih lagi platform pembayaran. Dan sebab tu saya nasihatkan kalau setengah-setengah syarikat ni, contoh dia guna PayPal, dia guna Toyib Pay, dia guna American Express, dia guna Visa, Mastercard, macam-macam lagi lah kan. Okey, kalau dia tu sendiri menggunakan benda tu, maksudnya siapa nak bayar dekat dia, kena guna pembayaran ni. ETF apa benda semua tu kan, adalah dia FSX dan sebagainya. Jadi kita nak bayar tu, kan kita contoh kalau hari ni, kalau tuan-tuan perasan juga kan, perempuan perasan, kita nak buat, nak beli tiket untuk seminar contohnya. Kan ada seminar tentu, maka tak kira lah ustaz-ustaz ke apa semua buat seminar. Jadi mungkin ada tiket dia RM30, RM50 kita kena bayar. Maka platform yang bayar tu apa dia? Kan ada setengah kita nak jelas tu, kadang-kadang kita hanya transfer je nombor bank yang dibagikan tu. Yang tu okey lah, clear lah. Kalau bank tu bank Islam semua, is okey lah, perbankan Islam. Tapi kadang-kadang menggunakan platform tu, Toyib Pay lah, guna platform inilah, PayPal lah kan, guna Google Pay lah, guna Apple Pay lah, macam-macam lagi. Jadi yang syarikat tu gunakan tu, dia kena pastikan cara pembayaran itu adalah patuh syariah. Sebab ada yang dipanggil sebagai floating, duit tu dia tak dapat lagi. Dia isu tu berapa hari nak transfer, nak apa dan sebagainya. Kemudian charge tu pula nak kena tengok, charge perkhidmatan dipanggil. Kalau kita pergi keluar duit dekat ATM, kan kena RM1 charge tu kan. Kita tu tengok nak keluar apa, nak keluar 100. RM100 sebenarnya kita keluarkan tu. Sebab RM1 tu charge perkhidmatan. Tapi kita kena nampak tu keluar duit je lah kan 100. Okey lah keluar duit 100. Tapi kita kena charge RM1 contohnya. Kan? Okey, itu contoh. Jadi kita nak gunakan platform dia orang ni pun, kadang-kadang ada charge tertentu. Yang mungkin contoh kita nak bayar RM20 tapi kita kena bayar RM21 sebab RM1 mungkin charge contohnya kan. Tapi bagi syarikat dia kena jelas. Kejelasan tu macam mana? Kejelasan kita ialah syarikat tu memastikan platform ataupun apps yang orang tu nak bayar kat dia tu adalah patuh syariah. Banyak dah hari ni yang patuh syariah, kata masuklah nak buat program, nak buat apa dan sebagainya. Sebab tu orang yang terlibat dengan keuangan Islam dia memang teliti. Semua perkara dia kena tengok. Kan bukan sekadar contoh akad kontrak, akad apa ni? Akad ni gini-gini. Okey, tak selesai dekat situ. Cara pembayaran macam mana? Kan tengok pun tak. Awak bayar macam mana? Okey, kalau contoh ansuran, macam mana ansuran tu? Semua benda perlu diteliti sebab dia adalah perbincangan yang sangat, kita kata sangat cantik, dan saya pun sangat suka pada isu-isu yang seperti ni, bab isu muamalat ni, kerana dia adalah perkara yang menjadikan fiqh hukum hakam tu berjalan. Okey, sebab tu saya tengok ustaz-ustaz ataupun asatizah kita yang terlibat dengan, saya tak menafikanlah ustaz-ustaz kita ni semua hebat insya-Allah. Cuma yang terlibat dengan perbankan Islam ni, dia lebih upgrade daripada sudut pandangan dia. Sebab kalau kita perhati betul-betul, macam Dr. Zarudin, macam Dr. Aznan Hassan, macam Dr. Daud Bakar ni, bila kita dengar dia orang tu, bila tadabbur Quran pun rasa, lain pandangan mereka ni dengan tadabbur, bukan maksudnya sesat ke apa, tak. Maksudnya pandangan dia tu ada sisi-sisi yang kita tak nampak. Sebab apa? Sebab mereka biasa dengan dunia luar, biasa dengan kontrak, biasa dengan isu-isu semasa. Jadi mereka boleh apply, masuk dalam apa yang kita perbincangkan tu kan. Rupanya saya tengok usul fiqh, bab-bab ijtihad,
bab berkait dengan macam mana nak mengeluarkan hukum, memang orang-orang dalam bidang bab muamalat ni dia lebih terkedepan. Sebab kalau fiqh semata-mata, solat, puasa, zakat, haji ni tak ada isu baru. Okey, tak ada isu baru. Isu yang samalah. Rukuk berapa, kalau terlupa macam mana, benda-benda yang seperti itu. Tapi bila pergi pada muamalat, contohnya, ni isu kad diskaun ni apa cerita? Okey, kita kena buka kitab, kena tengok fatwa, kena bincang, kena itu, kena teliti apa semua, baru kita putuskan hukum. Kan contohnya gitulah kan. Lepas tu ada pula isu yang baru. Ni macam mana pula ni? Tak kafur insurans. Okey, keluar isu baru, fatwa. Maksudnya, semua yang dia belajar tu, fiqh apa semua tu, dia akan keluar melalui aplikasi dan ijtihad. Ijtihad ni maksudnya secara berjemaah lah. Contohnya majlis penasihat syariah mereka lah. Kan? Ataupun kita kata ulama majlis fatwa dan sebagainya. Maka mereka menggunakan aplikasi isu itu kerana banyak sangat isu dalam bab muamalah. Dalam akidah ada isu. Isu firqah sesat, isu tu dan sebagainya. Dalam bab Quran ada isu. Orang kata Quran ni gitu-gitu. Maksudnya kita boleh jawab dengan perkara-perkara yang melibatkan kita boleh refer benda tu. Tapi pada isu-isu baru buat muamalat, pening kepala. Pening kepala. Tentang isu sukuk, Islamic bond, nak terbitkan Islamic bond, pening kepala nak fikir. Jadi maksudnya, aplikasi fiqh itu sendiri, usul fiqh itu sendiri, memang sangat digunakan untuk orang-orang yang terlibat dalam isu berkait dengan bab muamalat. Tapi sayangnya pula, orang terlibat dengan perkara Islam ni, payah untuk nak berkuliah. Sebab mereka sibuk kat bank. tu pun satu hal juga tu. Kan saya pergi banyak tempat di Selangor, di KL, pernah sampai di Sabah, pernah sampai di Kuala Terengganu. Saya tanya, kita ni dekat masjid ni kena ada satu kelas fiqh muamalat ni. Sebab kadang-kadang yang duduk pergi masjid tu banyak lagi benda-benda yang haram terlibat lagi. Bukan judi, bukan apa tu, tapi unsur-unsur yang kita tak berapa jelas kan. Ni nak membebel sikit ni kan. Okey, jadi maksudnya kat situ sampai mereka kata tak ada ustaz yang boleh ni. Memanglah saya kata, memang ustaz-ustaz kerja bank ni memang sibuk. Kan? Yang kerja bank ke, yang buat jabatan syariah ke memang sibuk. Jadi kadang-kadang itulah satu kelemahan untuk kita memahamkan kepada masyarakat. Dan kalau kita tengok dekat Malaysia ni, Dr. Zahrudin antara yang awal yang mempelopori dekat surau masjid ni, dia bagi apa benda semua, walaupun dia sibuk dengan bank, tapi ustaz-ustaz lain tu nampaknya sibuk dengan bank lah. Sebab memang betul, dengan bank memang sibuk. Dengan syariah lah, dengan apa benda semua tu. Jadi sebab tu saya pun tak kerja bank lah. Okay. Jadi saya nak fokus juga kepada sikit ilmu dan nak fokus juga kepada isu-isu berkait dengan syarikat dan sebagainya. Okey, jadi di situlah. Maka pembayaran pun dia kena tengok cara bayaran, metod bayaran, kaedah bayaran semua tu supaya tidak menjadikan unsur-unsur yang gharar. Okey, kemudian bentuk sesuatu jual beli dan juga pelaburan. Okey, bentuk dia tu macam mana? Bentuk di sini maksudnya ialah cara metod dia berjual beli. Contoh, ni ansuran, yang ni cash, yang ni secara online. Jelaslah maksudnya apa yang digunakan, cara pembayaran, kaedah dia, bentuk yang diguna pakai, kan? Ataupun ni jual secara longgok contohnya. Ni jual secara timbang kilo. Tu semua jelas dah tu. Ni kadang-kadang, ni kejap longgok, kejap timbang kilo, mana satu? Contoh kan. Jadi itu juga antara perkara yang perlu diperjelaskan, terutama bagi penjual lah. Penjual dan juga orang yang syarikat-syarikat yang nak melabur. Nanti saya detailkan isu berkait dengan perkara ni insyaAllah. Okey, kemudian. Okey, jenis gharar. Ni penting. Sebab ada gharar, kenapa isu gharar ni kita nak bagi dia satu benda yang besar? Sebab ada jenis gharar ni yang boleh membatalkan kontrak jual beli. Maksudnya tak sah jual beli tu. Ada jenis yang hampir-hampir nak batal tapi masih dikira okey. Mungkin ada isu lah, ada apa perkara yang diterima oleh masyarakat dan hukum lah. Yang ketiga ialah yasir. Yasir ni bukan nama orang. Yasir ni maksudnya kecil. Gharar ni ketidaktentuan, ketidakpastian tadi apa, syak tadi, risiko tadi, dia ada. Okey, contoh. Yasir ni maksudnya dia kecil, dia sikit je. Contohnya, puan-puan beli sardin dalam tin. Ada sardin, ada jenis, ada ikan yang apa, mackerel benda tak lagi kan, sardin. Lepas tu ada macam-macam, sardin pula macam-macam jenis. Okey, kita tak tahu berapa ketul ada dalam tu kan. Berapa ketul agaknya ada tu kan. Kalau yang sardin kecil RM4 lebih sikit tu kan. Yang tu kadang-kadang 3, kita tak tahu ada unsur gharar kat situ. Kan ada kecil tapi yang pentingnya dia timbang tu betul. Jadi gharar seperti itu dimaafkan. Kita tak tahu apa yang ada dalam tin tu. Kan silap-silap beli ada cicak sekali, tak tahulah kan. Mungkin ada lah. Jadi ada benda-benda seperti itu tapi daripada sudut dah tahu ada timbang dia, dah tahu gram dia berapa, kandungan, kira okey lah. Walaupun kita tak buka benda tu. Memang tak boleh buka pun kan. Jadi boleh tak? Hukumnya harus. Itu contoh. Contoh lain.
masuk tandas awam. Ni pun nampak fiqh bincang sampai ke situ isu buat muamalat ni. Masuk tandas awam kita bayar RM1 ataupun bayar 50 sen. Kan? Biasalah tandas awam memang kena bayar kan. Okey. Jadi kita masuk tu, kemudian kita kena bayar. Okey. Tak ada pula penjaga tandas tu, dia kata awak kena masuk dengan bayaran 50 sen ni 30 minit maksimum, air tak boleh lebih pada 1 baldi. Contohlah kan. Jadi sebenarnya sampai ke situ kan, fiqh berjalan, muamalat ni berjalan sampai ke situ. Okey, jadi maksudnya dia tak perlulah nak jelaskan. Ada orang kadang-kadang tu cherry berry, sakit perut. Cherry berry lah kan. Dia pun sakit perut. Dia masuk tu memang 3 baldi lah air dia guna. Jadi dia bayar tu tak 50 sen. Orang ni masuk tandas cuma nak buang air kecil, mungkin basuh muka sikit, dia keluar lah. Jadi kan tak sama dia punya apa yang dia dapat pada waktu tu. Yang ni 3 baldi, duduk mungkin 40 minit kan, sakit perut kan. Yang ni pula sekejap je, 5 minit, masuk tu buang air kecil ke apa, betul? Okey, jadi yasir dimaafkan. Kita tak tahu apa kita dapat, bayaran tu berapa minit kita tak jelas, banyak air mana kita guna, tapi di situ dimaafkan daripada sudut syarak kerana ia adalah salah satu daripada benda yang maklum yang diterima oleh semua masyarakat. Okey, contoh lain, kita beli buah. Kan? Kita beli buah, beli tangkai sekali. Kan? Kadang-kadang tu ada peniaga yang menipu tu, tangkai yang tak ada buah pun dia masuk sekali, dia ikat dalam tu. Jadi begitu tangkai tu. Silap sekilo, 100 gram lebih tu tangkai je berat dia. Kan lain-lain tu buah. Contohnya. Tapi kalau ada contoh macam pisang dengan tandan dia, yang tu maklumlah. Yang tu ada gharar sebenarnya. Patutnya beli tu pisang je. Tapi ni dengan tandan dia, sebab tandan tu melindungi lah pisang tu. Bagi dia tahan lama ke dan sebagainya. Maka dijual dengan tandan-tandan dia sekali. Kan. Rasa kot tonton tengok kan tandan pisang kan. Jadi di situ yasir dimaafkan. Walaupun jual beli tu terpaksa beli sekali. Kan contoh lagi. Beli dengan semut-semut sekali. Beli buah rambutan dengan semut sekali kita beli. Contoh, bawa balik ke rumah. Buah rambutan tu daripada Kedah, semut tu daripada Kedah sampai ke Rawang, Selangor. Contohlah kan. Sampai ke Sungai Buloh. Jadi dia maafkan kerana apa? Kerana mungkin semut tu termasuk berapa gram ke dalam timbangan tu, dia dikira sebagai benda tu tak ada isu. Kerana dia adalah yasir, adalah dimaafkan. Jadi tengok juga tu, bukan semua asal tak jelas je terus batal jual beli. Tak. Kalau yasir, sedikit, kecil, maka ia dimaafkan daripada sudut syarak. Okey, kalau ada soalan teruskan. Tuan-tuan tanya soalan, mungkin banyak ada soalan tu. Okey. Yang kedua, mutawassit, iaitulah sederhana pertengahan. Okey, sederhana dan juga pertengahan. Nanti isu-isu semasa kita apply mana yasir, mana mutawassit, mana fahish pada slide yang berikutnya insya-Allah. Okey. So mutawassit ni sederhana, maksudnya kita jual beli tapi ada juga benda yang kita tak apa jelas lah. Contoh, ada setengah orang ni dia lelong ataupun jual rumah dia. Jual rumah tu kadang-kadang dalam rumah tu ada aircon, ada perabot, ada peti ais, ada apa dan sebagainya. Dia kata saya jual sekali semua tu. Kan saya jual. Macam saya dekat rumah saya ni dulu, owner lama macam tu lah. Dia jual kat saya. Tapi sebenarnya dia tak jual. Aircon, peti ais, banyak saya dapat mesin basuh. Kan? Katil apa semua kat atas tu, dia kata saya tinggal je dekat ustaz. Dia kata saya tinggal je. Saya jual rumah je kan. Jadi maksudnya dia hadiah. Okay, dia hadiah. Ada setengah orang dia jual rumah ni, dia sekalikan semua. Kira apa? Kita tak pernah cek satu-satu. Aircon tu macam mana, peti air kita apa semua. Kira kita ni masuk tu dengan benda tu dah ada dah. Maka ada tak unsur gharar? Ada. Maksudnya kita tak berapa jelas kualiti peti ais tu, kan, kualiti mungkin aircon ataupun benda-benda yang kita tak berapa jelas pada waktu tu. Dia mutawassit sederhana, tetapi dia tidaklah membatalkan jual beli. Kan harga yang termasuk dalam package beli rumah tu termasuklah sofa ke apa semua, tak tahu ni tahun bila tahu apa, tapi owner kata elok lagi lah, okey lagi lah, boleh pakai. Boleh pakai tu masalah tu. Boleh pakai sebulan ke, boleh pakai seminggu ke, tapi dia kata okey lah, boleh pakai lagi kan. Jadi di situ. Maka boleh tak jual beli seperti itu? Boleh. Walaupun ada unsur gharar, ketidakjelasan, ada syak, ada risiko dekat situ, tetapi masih ada ruang dimaafkan ketika mana dipanggil sebagai mutawassit. Okey, habis. Yang kedua, fahish besar. Okey, fahish. Yang besar inilah yang membatalkan akad jual beli. Ini langsung betul-betul tak jelas. Okey, langsung betul-betul tidak ada kejelasan. Kan, contoh kita kata kita order online barang tertentu. Kan, kita order. Ada setengah orang ni, dia order barang ni, dia duk tengok je. Duk tengok, beli. Tengok, beli. Tengok, beli. Kan? Sampai kadang-kadang tu, tak tahu dah berapa dia beli, berapa ringgit, berapa apa semua. Dia kira seminggu lagi sampai. Itu je. Kan? Tengok, macam-macam rupanya. Kan? Jadi, yang dia beli tu dia kena jelas. Harga dia kena jelas. Semua kena jelas. Kalau ada ketidakjelasan yang tak jelas pada
4 rukun jual beli. Apa 4 rukun jual beli tu? Maksudnya apa? Akad kontrak dia, kemudian barang dia, lafaz akad dia. Lafaz akad ni maksudnya setuju, agree apa semua itulah yang kita dah bincang sebelum ni. Kemudian yang keempat, harga dia. Mana-mana yang betul-betul langsung tak jelas pada semua ni, dia boleh membatalkan akad jual beli yang kita beli satu-satu. Okey, kenapa yang rumah tadi dikatakan sebagai sederhana? Sebab kita beli rumah. Okay. Asalnya tu ialah kita membeli rumah. Yang lain-lain tu dalam fiqh dia panggil tabi'. Maksudnya dia mengikut je. Mengikut ni ialah ada ekor, ada peti, ada apa semua. Kira adalah. Tapi asalnya kita beli rumah. Itu tunjang dia yang utama adalah membeli rumah. Maka sebab tu dia jadi sederhana. Tapi kalau kita beli tu ialah contohnya telefon, kita tak tahu kondisi, tak tahu apa harga, apa benda semua tak berapa jelas, tak clear dan sebagainya, maka kita beli telefon. Maka semua yang berkait dengan telefon tu kena jelas. Semua yang berkait dengan contohnya ni, keyboard. Keyboard ni kena jelas. Maksudnya apa? Daripada sudut ni apa function dia, kemudian bateri ke berapa dan sebagainya, kita kena jelas. Kan? Jadi di situ dia punya konsepnya perlu jelas. Kalau tak jelas daripada 4 rukun tadi tu, pada barang asal yang kita nak beli tu, maka dia jadi isu. Problem lah dekat situ, dan dia jadi fahish, dia jadi besar, gharar yang besar, maka dia boleh membatalkan akad kontrak jual beli. Kan itu dia punya konsep dia. Macam kita beli kereta used car contohnya second hand, kita tak tahu apa sebenarnya kat kereta ni. Nak pakai kereta tapi jenis tak mengkaji kan. Sebenarnya hari ni semua ada dah maklumat kat YouTube apa, nak tahu kereta tu banjir, apa cara nak tahu kereta tu pernah tenggelam dalam banjir ataupun kena banjir. Apa cara nak tahu kereta tu enjin dia masih okey? Kan adalah teknik dia. Apa nak tahu kereta tu pernah accident? Macam mana cara dia? Jadi kita tahu benda tu. Jadi tengok Google ke apa, dan biasanya memang kalau kita pergi tu, kan, saya sampai hari ni pakai second hand. Yang banyak barang-barang saya second hand. Tak kira lah kereta ke apa, rumah second hand kan. Apa isteri saya kata, abang second hand. Kan? Jadi apa-apa second hand, dia nak yang baru je. Apa-apa dia nak baru. Tapi saya kata second hand okey. Yang penting apa-apa saja kan, baju apa benda semua. Tapi nak ceritanya ialah, isunya bagaimana kita faham benda tu. Jadi saya pun study belajar macam mana nak beli kereta second hand kan. Kalau kereta tu luar negara contohlah kan, tapi tak pernah beli pun. Kereta yang ada tu macam mana, tengok apa isu dia, apa spek dia. Kalau nak tahu ni dia pernah kena potong ke apa ke kan, nak pernah kena banjir, tengok pedal dia ke, tengok mileage tu tak boleh percaya. Mileage tu kadang-kadang 70,000 mileage. Kan 70,000. Tapi nak tahu betul-betul 70,000 tu macam mana. Kalau kereta tu masih ada ni, kita boleh semak dengan used car. Kita boleh semak dengan tertentu lah. Kan kita tengok rupanya dah 350,000 mileage dia. Dia pusing jadi 70,000. Contohlah kan. Jadi benda-benda macam tu yang kita tak berapa jelas, tak berapa pasti kedudukan enjin dia apa semua, boleh jadi benda tu gharar. Kita beli tu kita mungkin, tapi kita akan tertipu. Kita akan tertipu, dapat benda yang tak sepatutnya dengan harga yang kita bayar. Kan jadi sebab tu memang apa-apa pun hari ni jual beli ke apa, memang kita kepercayaan kita tu juga kita kena mengkaji, terutama pada benda-benda yang second hand yang kita nak beli dan sebagainya. Okey, termasuklah kereta recon lah apa semua tu. Jadi ada cara, ada kaedah kita belajar dan kita faham supaya tak terlibat dengan isu gharar yang disebutkan oleh Nabi SAW yang kita bincang tadi. Okey, gharar yang dimaafkan. Adakah gharar yang dimaafkan? Ada, pertama sedikit lah. Gharar tu tak mengganggu kepada akad kontrak tu. Okay, gharar tu sangat sedikit, tak mengganggu pada akad kontrak. Okay, jadi maksudnya kalau kita kata tadi contohnya macam apa? Macam kalau kita pergi kedai makan kan? Pergi kedai makan, ambil makanan dulu. Ambil makanan tu patutnya kena bayar dululah, itu mazhab Syafi'i kan. Kena bayar dulu, dan ataupun kita minta kepada waiter ke siapa ke, tukang kedai ke apa ke, yang tukang kira ke, kira dulu apa yang kita nak makan ni. Kan apa yang kita makan ni, lauk-lauk dan sebagainya. Kan jadi di situ asalnya penjual dia terdedah kepada gharar. Apa yang kita makan nanti dia bagi tahu dekat kaunter kan, sayurnya sekian-sekian. Itu sebab tu saya sebut senduk kita dengan senduk tokek tu berbeza kan. Senduk kita tu satu senduk penuh sedabak macam tu kan. Yang tokek tu sikit je. Kan contohnya senduk dia, itu harga RM5. Kita punya harga RM5, senduk punya besar contoh gitu. Kan jadi kita pun sebut sesenduk je tadi kan. Ataupun kita kata sesenduk lebih. Macam mana tu kita nak kira lebih itu kan. Jadi dekat situ sebenarnya ada sikit gharar itu, tapi dimaafkan. Cuma lebih baik kalau kita, bukan ada kedai memang jarang lagi kita jumpa kedai Melayu yang bayar dulu, tapi adalah kan. Kalau bayar dulu lebih cantik, lebih clear lah. Okay, tak ada langsung gharar dekat situ. Tapi kurang-kurangnya tulislah
Kan datang dekat kita tulis air apa sekian, lauk apa semua, nah RM15 contohnya. Lebih clear. Tak ada ghara dah dekat situ. Tapi still ada ghara bila mana tak ditulis, kita makan tu kita makan ambil-ambil je dan sebagainya dan seterusnya. Okey, contoh lain. Contohnya buffet. Kan, buffet puasa, buffet apa dan sebagainya ni. Ni lagi best. Kita bayar RM30, kawan mungkin susah sikit lah buffet RM30, RM50 lah kan. Kita bayar buffet RM50 satu kepala, kawan kita pun RM50. Yang kita pergi dekat buffet tu, okay, kita pergi dekat buffet tu, kita bayar RM50, tu dia 3 pinggan. Kambing ambil tu, ambil apa semua ambil. Kan. Kawan kita RM30 ni jenis makan pun tak berapa, tapi dia okey lah, enjoy lah makan. Sepinggannya dia. Kita 3 pinggan. Kan. Jadi di situ maksudnya, berapa had maksimum ni? Sebab tu ada setengah buffet ni dia toleransikan. Rupanya RM30 tu itu je yang kita dapat, contoh lah kan. Itu pun tak apa je lah. Tapi dimaafkan. Sebab benda ni daripada sudut masyarakatnya, makrufnya, adatnya diterima makanan secara buffet dengan bayaran tertentu, dan ada tempat yang tertentu yang tidak menghadkan berapa benda ataupun berapa item, berapa makanan yang kita ambil, berapa lauk. Ambil lah, bedal lah sebanyak mana kan. Ada pencuci mulut, ada lauk, ada ni, ada sayur semua. Ambil semua sekali. Lepas tu sampai tak ambil. Kan? Okey, tu dia punya yang pertama. Yang kedua, diperlukan oleh masyarakat. Kan, contohnya tadi kita kata online, jual beli barang online. Memang masyarakat perlukan. Nak waktu PKP dulu. Mana boleh keluar rumah. Belilah secara online kan. Beli benda-benda yang jauh-jauh dan sebagainya. Maka tak boleh nak pergi kedai, nak tengok baju, nak tengok apa, beli secara online. Maka memang diperlukan. Benda tu memang menjadi satu benda yang kalau tak ada, jadi isu pula. Jadi kesengsaraan kepada kehidupan manusia. Maka pada waktu tu ia diperlukan oleh masyarakat. Transaksi online, jual beli online dan sebagainya. Okey, yang ketiga, tidak mampu dielakkan. Okey, tidak mampu untuk dielakkan. Dielakkan di sini maksudnya ialah memang kena buat macam tu. Okey. Dan memang benda tu daripada sudut agama kita, daripada sudut hukumnya, memang langsung tak boleh dielakkan. Contoh kita kata umul balwa. Umul balwa ni maksudnya ialah diterima pakai dalam masyarakat walaupun mungkin ada isu kat situ. Kan, contoh kalau kita kata tahi cicak masuk dalam kolah. Ada dekat masjid ni, saya pernah jumpa lagi lah. Sekarang ni pun masjid-masjid yang kolah dia tu, kolah jenis tinggi sikit, kemudian tutup dengan atap. Entah cicak, entah tahi cicak, entah apalah, tupai semua ada dalam tu kan. Jadi nak bersih tu pula tak tahu bila kita buka tu tengok, macam-macam ada kan. Contoh. Jadi kita kata itu adalah umur balwa. Umur balwa ni diterima oleh masyarakat walaupun ada benda-benda yang mungkin ada sikit najis ke apa semua tu, tapi still lah dia benda yang sukar untuk dielakkan. Kan ada, kalau ulama fiqh dia buat negeri-negeri yang burung selalu berak. Burung selalu berak. Memang sentiasa dengan burung. Kan, burung ataupun dengan apa-apa dah, maka sukar untuk dielakkan benda tu. Maka hukumnya adalah boleh diguna pakai air apa semua tu sebab kesukaran untuk dielakkan. Maka dalam konteks kita tak mampu untuk dielakkan ni, contoh kita kata berkait dengan isu-isu ni lah, isu semasa ni, jual beli yang kita tak ada ijab dengan qabul tadi tu. Kan, jual beli dengan mesin. Kan contohnya. Contoh ginilah, kalau kita beli dengan autopay tu kan. Contoh dia dah sebut dah. Kalau 2 jam RM3. Contohnya lah. Sejam berikutnya RM1. Tapi kita bukan keluar cukup-cukup 3 jam. Kan ada orang macam tu. Asal nak keluar ni kena cukup 3 jam ni, kan baru bayar RM3. Tak ada. Biasanya akan keluar tu mungkin 2 jam suku, 2 jam setengah. Jadi dia pun tak tahu yang suku dengan setengah tu, orang tu kira macam mana. Ada tak unsur ghara tu? Diperlukan oleh masyarakat, tak mampu dielakkan, maka bayar je lah. Mungkin RM2 RM40 contohnya kan. Mungkin RM2 RM50 contohnya. Jadi kita kata benda tu dah diterima makruf dan sukar untuk dielakkan. Okey. Kemudian yang keempat, bukan akad jual beli. Contohnya hadiah. Hadiah ni, kita nak hadiah dekat orang kita. Kan, hadiah apa-apalah kan. Contohnya, suami kita saja nak hadiah dekat kita ke apa ke. Nak hadiah emas. Kita pun tertanya-tanya. Dia kata gelang. Okeylah gelang. Tapi kita tengok. Desain apa Puluk Dakar ke, roti ban ke, desain Turki ke, desain daun ketum ke, apa. Desain kita tak pasti. Kan? Desain tak pasti. Tapi tahu gelang lah. Maka tak ada masalah. Hatta suami kita tu, dia tak bagi tahu nak hadiah apa. Nanti saya hadiahkan awak saja. Kan? Contoh dia. Jadi, dia kata hadiah. Bila? Kita bertanya. Bila? Tak kisah bila. Rupanya tahun depan. Okey. Sebab dia bukan akad jual beli. Bukan akad jual beli. Maksudnya, ghara ketidakjelasan tu, dia punya risiko ke, dia punya syak dia tu, tak ada jadi isu. Sebab dia tidak menetapkan waktu ke apa, tak ada masalah. Kemudian kita tanya, bang nak hadiah apa?
Kan contohnya, ataupun anak kita kan nak hadiah apa? Anak kata rahsia. Okey, boleh rahsia, tak ada masalah. Sebab kita bukan jual beli. Maka hadiah dan perkara-perkara yang berkaitan ini tidak ada isu kalau dia ada gharar kan. Kita tak tahu hadiah apa, kita tak tahu bila nak bagi hadiah, tak ada isu sebab dia bukan akad jual beli. Kan jangan disamakan hadiah kata awak kena beritahu tahu hadiah apa awak nak bagi sebab nanti gharar. Ada kan, tak perlu. Sebab dia adalah termasuk daripada akad yang bukan jual beli, dipanggil tabarruat, akad pembahagian hadiah ataupun hibah kan, itu tidak jadi masalah. Okey. Habis. Kemudian seterusnya ini termasuk jugalah hadiah, contoh apa lagi, wasiat kan, orang nak wasiat dekat kita. Ataupun kita nak wasiat dekat orang. Sebab hibah dengan wasiat ni, hibah dia untuk ahli waris dengan bukan untuk ahli waris, dua-dua sekali. Maksudnya ahli waris pun boleh dapat, ahli waris tu ahli faraid harta pusaka lah, boleh dapat hibah, orang luar pun boleh dapat hibah. Kalau wasiat untuk orang luar saja, contohnya anak susuan, mungkin kalau perempuan ada anak susuan, dia tak dapat harta pusaka. Sebab harta pusaka ni ijma', kesepakatan para ulama, kata Imam Nawawi, dengan sebab dua perkara. Okay. Kalau konteks moden, dua perkara. Pertama sebab pertalian darah, yang kedua adalah sebab perkahwinan. Okay. Jadi kita, anak susuan ni, dia memang mahram, tapi mahram sekadar mahram saja. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma yuharrimu minar radha'ah yuharrimu minan nasab. Kan apa yang menjadikan mahram kepada sebab penyusuan jadi mahram dengan sebab nasab. Jadi mahram tapi harta pusaka tak dapat. Itu kena jelas tu sebab ramai orang keliru, anak susuan dapat harta pusaka, anak angkat lagi tak dapat lah. Okey, anak angkat lagi tak dapat harta pusaka. Jadi anak susuan dia hanya memahramkan dia. Maksudnya isu aurat, isu apa. Tapi harta pusaka tetap dia tak dapat. Maka macam mana cara kita nak bagi juga kat dia? Kita buat wasiat. Maka anak tu tanya, mak, wasiat berapa kat saya? Contoh, tak perlu bagi tahu kat dia. Kan ada unsur tak jelas tu, qara kan, unsur ketidakpastian, tak perlu bagi tahu. Sebab dia bukan jual beli. Dia adalah bentuk hadiah. Dia adalah bentuk wasiat. Maka itu dia punya konsep yang boleh kita sebutkan kat sini. Okey. Last sekali kita nak tengok contoh-contoh semasa. Mungkin kita ada yang terlibat, mungkin kita ada yang sekian-sekian. Jadi kita nak perhati, kita nak tengok ada tak kalau kita terlibat tu, macam mana cara ataupun isunya kita nak berbincang tentang perkara ini. Okey, contoh semasa kita nak tengok. Pertama sekali ialah jual beli online. Tadi pun kita dah sentuh sikit. Jual beli online ni asalnya kita pergi kedai, kita pergi supermarket, kita tahu dah kita ambil lengkuas, ambil sekian-sekian, ambil itu, ambil ni dan sebagainya. Kan? Saya sebenarnya suka masak. Jadi saya tahu lah benda-benda yang kena ambil tu kan. Tak payah cerita lah bendi, kena tengok gambar. Apa beza bendi dengan kacang buncit? Tak payah cerita. Apa beza kacang buncit dengan kacang panjang? Tak payah, saya tahu dah semua tu kan. Macam mana nak tahu bendi tu okey ke tak okey, muda ke tak muda kan. Sayur ni okey ke tak okey, siakap tak siakap. Macam mana nak tahu siakap tu fresh lagi? Tengok mata ke, tengok insang ke, tengok apa ke, macam-macam lah kan. Jadi maksudnya beli tu pun kadang tak payah orang rumah saya pergi beli, tahu dah. Tak payah bagi list, tak payah, tahu dah apa nak beli. Contoh gitu. Jadi ceritanya benda tu boleh beli kat depan. Tapi kalau sekarang ni kita beli online, baju lah apa benda semua kan, platform ke, mungkin produk-produk kecantikan ke, produk apa dan sebagainya, beli online. Maka beli online tu, bila peniaga dia paparkan, ni kandungan dia berapa ml, ini sekian-sekian, okay? Kemudian mungkin pula ada testimoni tu maksudnya ialah daripada pelanggan yang tulis, bukan direct ke cerita, yang tulis. Okay, setakat saya pakai produk ni bagus, dia komen kat bawah, dia pun review apa semua dan sebagainya. Okay, ada kesan, bagus, produk sekian-sekian dan sebagainya. Maka ada review, ada harga yang jelas, ada method of payment, macam mana cara nak bayar yang jelas. Kemudian bila sampai barang tu nanti, biasanya 3 hari contohnya, biasanya 5 hari waktu bekerja, contohnya gitulah kan. Jadi jelas, semua tu item jelas, apa jelas sebagainya. Maka pada waktu tu ada gharar, maka jual beli online itu diharuskan, termasuk diperlukan oleh masyarakat tadi dengan sebab yang seperti itu. Kan, walaupun ada beberapa perkara yang kita tak tengok depan-depan. Sebab asalnya dalam mazhab Syafi'i menyebutkan lebih baik kalau kita nak berjual beli ni, kita berada berdepan, tengok barang tu, mungkin kita nak bincang kalau ada diskaun kan, ataupun kalau contoh nak orang panggil nego kan, berapa ni boleh murah lagi ke tak dan sebagainya. Jadi sepatutnya begitulah kan. Tapi disebabkan kesukaran, jarak dan sebagainya, maka jual beli online masih ada unsur gharar, yes ada, tetapi ia dimaafkan daripada sudut syarak. Okay, dengan syarat kita jelas syarikat yang jual beli tu kalau personal orang tu macam mana. Sebab tu penting baca review.
Kan untuk mengelakkan penipuan, baca review orang-orang yang ada tu. Kemudian juga kalau barang tu terlalu murah, that's something lah. Kita kena berhati-hati. Kan? Tengok dekat pasaran harga, contohnya sekian-sekian. Harga dalam ni, RM7 je. Dekat pasaran, 200 contohnya kan, RM7. Ini murah betul ni. Hati-hati lah tu. Kan? Walaupun RM7, tapi kalau ada 70 orang duk tertipu dengan dia, banyak juga dia dapat. Contohnya gitu. Jadi kena berhati-hati. Kemudian barang luar negara, kena berhati-hati. Kena tengok betul-betul lah. Okay? Pastikan betul-betul supaya kita tak jatuh kepada gharar. Dan gharar itu kalau berlaku dia satu dosa lah. Dan juga satu perkara yang boleh membatalkan kontrak ataupun akad jual beli. Okey. Termasuk juga jual beli kuih, jual beli itu, jual beli ini dan sebagainya. Kena jelas. Okey. Dan sebab itulah saya sebut tanggungjawab bagi penjual. Tanggungjawab bagi penjual ni memang jujur itu satu benda yang besar. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi menyatakan fa in sadaqa wa bayyana aw wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Karena seorang itu peniaga tu, dia jujur, dia menyatakan kalau ada tak berapa okey lah pada barang ni okey dia kata, tapi kalau dah basuh mungkin dalam 4-5 kali basuh mungkin warna dia pudar sikit contohnya. Dia bagi tahu je lah. Dia bagi tahu. Dia clear lah. Lepas tu kita pun tak apalah saya tak belilah macam tu lah contohnya kan. Jadi kita clear lah kan. Yalah harga baju RM20 confirm lah. Mestilah mungkin turun warna ke apa contohnya. Dia pun bagi tahu dah awal-awal. Okeylah tak apalah kan, murah pun murah. Saya okey je, tak ada masalah kita. Okey, kita pun beli. Okey. So di situlah menunjukkan bahawa ada transparent, ada betul-betul kejujuran ketika mana melakukan jual beli, dan itu adalah perkara yang sangat-sangat kita kata mendapat pahala yang besar bagi peniaga, penjual yang jujur dalam jual beli dia dengan produk-produk dia dan apa yang dijual beli. Itu dia punya konsep dia. Okay? Sebab tu Nabi sebut diberkati mereka itu di dalam jual beli mereka. Berkat ni senang nak dapat sebenarnya. Tapi kita tak faham, maka dapat laknat pula. Jadi sebab tu lawan pada berkat ni adalah laknat. Orang menipu orang apa dalam jual beli, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, ni pun kita sebut juga sebelum-sebelum ni, at-tajirul amin as-saduq mal anbiya wa syuhada was-salihin. Peniaga yang jujur, peniaga yang jujur, amanah dalam jual beli dia akan bersama dengan para nabi, para anbiya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh dekat akhirat nanti. Jujur dalam jual beli. Tapi jangan sampai tak semayang. Goreng ayam, berniaga, jujur dah goreng tu kan. Goreng-goreng kan, pukul 2 sampai pukul 7 malam. Asal tak ke mana. Tak jadi juga tu, tak jadi. Jadi syaratnya, yang wajib tu kena buat. Adapun jujur dalam jual beli tu sebagai satu package yang besar Allah bagi untuk orang yang jujur dalam jual beli. Okey. Kemudian, syarikat pelaburan. Ni penting. Okey. Hari ni, kalau tuan-tuan perempuan ingat dulu, tak tahu kot siapa ada terkena, minta maaf lah, saya sebut je lah kan. Skim Pak Mantelo 90-an, okay. Skim Highway, Mekah Fund, Islamic Hotel, apa lagi, Kopi Pak Belalang, benda-benda lagi, banyak lagi lah kan. Skim saham Kelulut, skim saham tu, saham ni kan. Hari ni macam-macam jenis penipuan. Rumah RM10 macam tu sebut sini kan, ataupun apa lagi, banglo mini 99,000, dah banglo mini kecil 99,000, siapa tak nak. Orang Melayu kita kalau buat murah ni memang laju lah kan, tapi kita kata bukan setakat murah, tapi kena tengok. Pertama sekali, okey ni tips kita nak melabur ke kita nak apa, tips yang pertama sekali, pastikan kita semak dekat bank negara. Bank negara ni maksudnya kita boleh telefon, kita boleh hantar email dan sebagainya. Dia ada, tuan-tuan boleh tengok kat bank negara tu. Kita nak cek kekuatan syarikat ni. Sebab ada beberapa syarikat ni yang dikeluarkan watchlist, iaitulah senarai pemantauan di bank negara. Mungkin ada penipuan, mungkin ada isu, mungkin ada benda-benda tertentu, maka bank negara keluarkan list-list tertentu. Kan macam dulu, minta maaf sebut dulu orang-orang muda kita, tak dulu sekarang pun hati-hati pun dah promote Otak FX, platform apps untuk forex trading yang diharamkan oleh lebih 20 fatwa dunia dan juga Malaysia. Kan peringkat dunia Malaysia mengharamkan forex trading. Tapi Otak FX tu tiba-tiba yang kedua, ni saya sebut satu bank negara, yang kedua Suruhanjaya Security Malaysia dikeluarkan sebagai satu benda yang perlu berhati-hati dan pemantauan, iaitu Otak FX itu sendiri. Kan ataupun ada baru ni mas deep apa tak .com ke apa semua tu. Tu juga dulu macam tak ada isu sangat. Lepas tu bank negara ataupun Suruhanjaya Security keluarkan berhati-hati dengan syarikat ni. Itu cara kita nak semak. Jadi kita ada ilmu, kita ada sekian-sekian, semak dekat bank negara, dekat website dia pun boleh, ataupun semak dekat WhatsApp Suruhanjaya Security Malaysia. Mereka akan keluarkan list syarikat-syarikat yang patut syariah.
setiap 2 kali setahun. Saya ingat saya pada Mei dan pada November dia akan keluar ratus syarikat. Kita boleh semak. Yang syarikat kita nak melabur tu, saham ke apa tu, kita semak. Tak patut syariah, tak ni, tak payah melabur. Jelas sebab dah ada orang yang pakar membuat perkara itu ataupun orang yang berkelayakan mengeluarkan benda tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena semak iaitulah buku audit dan laporan syarikat. Ataupun laporan tahunan syarikat dipanggil. Syarikat yang betul-betul bukan ikhlas lah, maksudnya yang betul-betul jujur ni, yang betul-betul dia nak tarik pelabur apa semua ni, dia akan keluarkan buku ni. Okey, buku ni wajib dikeluarkan setiap tahun. Maksudnya apa? Laporan tu, laporan keuntungan syarikat lebih-lebih kurang, ataupun laporan siapa dia punya ketua dia, director dia siapa, pekerja bahagian akaun apa benda semua tu yang besar-besar lah. COO dia siapa, CEO dia siapa, board of director dia siapa, pemegang saham syarikat dia siapa. Semua tu kena nyatakan dalam buku audit tu, dan termasuk dia punya keuntungan atau apa. Ni bank semua buat, bank Islam buat, bank apa semua buat supaya kita faham, kita jelas memang mereka ni melakukan pelaburan yang jujur, yang tidak ada unsur penipuan. Itu cara yang ketiga. Yang keempat, jangan terpengaruh dengan profit keuntungan luar kotak. Kan? Contoh ada syarikat ni ditawarkan, saya kena baru ni orang gunakan saya punya gambar dengan Dr. Zahrudin dan beberapa orang ustaz lagi. Kan? Dengan dalam satu Facebook punya ni lah. Kan? Dia keluarkan gambar tu, tentang tahu apa? Bayar 100 dalam masa 4 jam dapat 9,000. Biar betul. Kan saya pun nak masuk kan, bayar 100 4 jam dapat 9,000. Bayar 1,000 dalam masa 4 jam boleh dapat 29,000. Ini pun ramai orang kata PM. Saya nak tahu lebih lanjut. Yang ajak PM tu orang Melayu lah. Saya pula PM kat situ. Saya kata, ni penipu, ini scammer, guna apa semua kat situ contoh kan. Jadi benda ni sebenarnya, sebab tu masyarakat kita masih lagi tertarik dengan profit yang luar biasa ni. Kalau bank pun profit, kalau simpan duit, contohnya, bukan simpan duit, kita buat contohnya fixed term account, kita buat account berjangka tetap. Maksudnya dekat bank ni dia ada boleh letak 6 bulan, lepas tu duit tu tak hilang. Duit tu memang kekal modal dia, tapi kita dapat sikit keuntungan. Mungkin berapa persen je, 2%, 2.7%, 3% dan sebagainya. Tapi ni tawar 20%. Yang ni tawar 80%. Lagi pening kita nak masuk, lagi cepat nak masuk. Kan? Lepas tu tengok tabung haji. Tabung haji tak sampai 3% pun. Contoh. Tak bawa keluar lah duit tabung haji, baik pergi melabur. Tengok KBSP. KBSP ada 6% je contoh. Tak payahlah. Kita pergi melabur yang ni 50%. Kan? Melabur, itu benda dia kan. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan apa yang kita panggil sebagai profit yang luar akal kotak fikiran kita. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, pastikan mereka ini kalau syarikat swasta ada penasihat syariah yang dilantik secara khusus. Bukan duta bukan duta syariah, bukan duta produk. Memang ustaz-ustaz pun ada duta produk. Saya banyak juga orang tawar jadi duta produk, jadi duta haji, umrah dia tak. Saya bukan tak berminat. Bayaran lumayan kalau ikut bayaran lah, kan ribu-ribu lah. Tapi kita tak fikir bayaran itu, kita fikir kalau saya jadi duta, secara automatik nanti syarikat ni, sebab saya ada background muamalat apa semua ni, penasihat syariah, jadi mereka secara automatik akan gunakan saya seolah-olah macam saya ni penasihat syariah kepada syarikat mereka. Dan mungkin banyak isu lagi yang saya mungkin patutnya kalau penasihat syariah kena semak dia punya lesen, semak dia punya tu, macam-macam benda kena semak, kena tengok, kena review, kena pastikan patut syariah. Kan? Jadi kalau sekadar duta, dia kena letak duta lah secara jujur pada syarikat tu. Syarikat pelaburan apa-apa, syarikat sekian-sekian, syarikat ekonomi tu ini dan sebagainya. Kan? Jadi bukan sekadar tampal, tapi dia betul-betul dilantik penasihat syariah dia yang mana berautoriti. Kadang-kadang saya pun pelik, dia orang lantik nama penasihat syariah. Tapi sekali tengok ustaz ni pendakwah biasa je, tak ada background dalam bab muamalat. Saya bukan nak nafikan ilmu, tapi background dalam bab muamalat tu sangat penting untuk dia check, semak dan balance pada syarikat tu. Bukan hanya sekadar dia ni ustaz ni pakar ni tafsir. Pakar tafsir, dia pakar tafsir. Bab muamalat isu yang lain. Kalau nak semak contoh, kita kata agreement shareholder. Ni agreement pelabur-pelabur ni. Pada dia ni dalam tafsir tak ada ni. Macam mana dia nak semak? Boleh faham tak perempuan? Maksudnya kita ada bidang masing-masing.
Dan kita kena iktiraf bidang masing-masing. Sebab tu tuan-tuan hari ni ada muamalat, ada tadabbur Quran, kan ada hadis. Itu bidang masing-masing tu. Bidang masing-masing. Kan kalau tuan-tuan tanya saya hadis bolehlah sikit-sikit, tapi nak kata ni kena cari ustaz lain lah. Kan nak kata tafsir, dalam tadabbur kena carilah Ustaz Abu Yusuf ke apa semua, tu memang mereka mengkaji bidang mereka. Kan? Jadi kita kena iktiraf. Ni kan nanti dia ni pendakwah, teori konspirasi pun punya lebat lagi dia duk kempen. Tapi jadi penasihat syariah. Pening kepala kita nak fikir. Kan? Jadi itu antara benda yang kita kena perhatikan. Okey, itu 4-5 perkara yang kita bila nak melabur kena berhati-hati. Dan seperti saya sebut tadi, semak kat Bank Negara, semak kat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, semak dia punya laporan audit tahunan dekat website, biasa dia akan letak dia punya PDF dia tu, berapa dia punya keuntungan, berlabur kat mana, dia punya anak syarikat, board of director dia siapa dan sebagainya. Kemudian yang keempat tadi kita sebut ada penasihat syariah, dan yang kelima jangan terpengaruh dengan profit keuntungan luar biasa. Okey. Kemudian yang ketiga, sikit lagi. Kad diskaun. Ini juga lah sikit isu semasa yang boleh saya sentuh kat sini. Okey, kad diskaun. Kad diskaun ni macam mana? Okey, bila sebut kad diskaun ni macam-macam ada. Ada kad mesra, iaitu untuk dapat profit, dapat apa? Ada kad diskaun ni macam gym, kan? Gym untuk yang ni bina badan apa semua tu dia ada keluar kad diskaun. Kemudian car wash pun ada keluar kad diskaun dan sebagainya. Okey, kad diskaun ni yang dua tadi tu saya bila kait dengan ghara tadi, bila kita dah tahu maklumat-maklumat tu dia kurang sikitlah ghara tu, bolehlah kita nak melabur. Itu maksud dia. Tapi kalau kita tak jelas Bank Negara tak tahu nak semak kat mana apa semua, jadi ghara, buatkan silap-silap dosa kita pergi melabur kerana terlibat dengan benda yang haram. Itu konsep dia. Okey, yang ketiga, kad diskaun ni ada 3 jenis kad. Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia bincang ada 3 jenis kad. Kad pertama percuma. Itulah mesra apa semua tu kan. Tuan-tuan dapat tu ada isi mata ganjaran apa semua, lepas tu dapatlah apa-apa hadiah dan sebagainya. Itu hukumnya harus, tak ada masalah. Sebab tuan-tuan perempuan tak bayar. Okey, tuan-tuan dan perempuan tak bayar. Okey, kad yang kedua kena bayar sikit. RM10. Nak kad ada diskaun ada apa semua. Dipanggil apa ni, ahli. Kan jadi ahli ke ataupun nak dapatkan diskaun ke apa dan sebagainya, kena bayar sikit RM10. Yang ni ada khilaf di kalangan para ulama. Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, siapa Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia ni? Majma' Fiqh Islami. Dia badan the highest authority lah, organisation, organisasi yang paling tertinggi dalam dunia ni yang memfatwakan suatu isu. Namanya Majma' Fiqh Islami, Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia. Lepas tu biasanya fatwa kebangsaan pun akan rujuk tu juga. Dia akan akan tengok untuk menjadikan fatwa di peringkat kebangsaan. Dan mungkin fatwa negeri juga ke mufti ke apa akan pergi rujuk Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia. Fiqh mereka, seingat saya berapa 200 orang kot anggota dia seluruh dunia, negara-negara Islam yang menyertai Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, Majma' Fiqh Islami. Okey, jadi mereka fatwa kalau kad diskaun tu yang ada RM10 bayar. Maka terdapat khilaf perbezaan, kalau boleh dielakkan lebih baik. Sebab tu saya tak ada kad diskaun kat apa benda semua ni, sebab saya bimbang tentang isu ni. Sebabnya kita beli tu mungkin yang tu tapi bayar RM10 dapatlah diskaun RM2. Contoh kan. Jadi dapatlah yang tu je. Tahu bila masa pula nak pergi pula. Tahu kad diskaun tu expired contohnya. Dia ada waktu dia. Kan dia ada waktu dia expired, tamat tempoh. Jadi kita nak guna kad diskaun, tak dapat dah, tak boleh dah. Kan contoh kalau tuan ni pengalaman lah. Beli makanan kucing di kedai kat atas ni, kedai tempat saya ni, beli makanan kucing, dia ada cop. Dia cop tu percuma je. Jadi resip tu dia cop, nanti kalau ada 20 cop, contohnya dapatlah satu makanan percuma kucing tu, akan dapatlah yang nilai RM30 ke apa tu kan. Dapatlah pasir dia ke apa, boleh kita pilih barang tu. Itu okey, sebab percuma. Okey, kad dia macam kad lah tapi dia pakai cop. Okey, jadi kita sebut tadi yang bayar RM10, RM15 ni kalau boleh dielakkan. Saya tak nafikan dia tak totally haram mengandungi unsur ghara lah. Dia ada ghara tu jelas, tapi tak totally haram sebab masih ada khilaf di kalangan para ulama yang berbincang dalam Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, ada beza pandangan pendapat. Tapi kalau tuan-tuan nak terlibat tu lebih baik elak lah. Tapi kalau terlibat tu mungkin tuan-tuan selalu guna apa dan sebagainya, maka hukum dia mungkin boleh jadi kita kata diperlukan lah. Cuma daripada sudut konteksnya lebih baik untuk dielakkan. Okey, tu jenis yang kedua. Yang ketiga ni memang full commitment. Nak bayar 100. Nak bayar 200, 100 setengah. Maka yang ini wajib untuk dielakkan.
Sebab kita tak tahu kita penizin macam mana, sebab dia biasanya sebulan 2 bulan adalah dia punya tempoh-tempoh tertentu. Tak tahu kita ni silap-silap hari hujan tak pernah pergi basuh kereta. Kan contoh kita beli 100. Ni untuk apa? Ini untuk setahun punya ni. Kan dapat diskaun nanti biasa RM10 tapi sebab dah beli kad diskaun mungkin RM5 contohlah kan, ataupun RM7 kan sekali basuh tu luar dalam kan. Jadi kita pun pergi basuh apa semua tu. Berapa kali kita nak pergi basuh tu? Sebulan belum tentu dengan sibuk dengan apa benda semua. Lepas tu banjir pula dah. Lepas tu hujan pula dah. Jadi di situlah benda tak jelas kita dapat. Kita bayar 100. Tapi bukan bulan-bulan kita pergi basuh. Mungkin bukan minggu-minggu kita pergi basuh. Kan tak berapa jelas dekat situ. Maka sebab itu Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia tidak membenarkan kad diskaun yang nilainya yang 100, 200 dan sebagainya ni. Itu benda yang penting untuk kita perhatikan. Okey, beli waranti. Beli waranti. Waranti ni ada 2 jenis. Satu waranti yang kita dapat tu bayaran terus dengan bayaran barang yang kita beli. Contoh, kita beli peti ais, ataupun bukan peti ais lah, kita beli benda-benda contoh telefon ke apa dan sebagainya. Kita beli tu, katalah harga telefon tu iPhone Pro Max berapa tak? Saya tengok orang pakai kan. Contoh harganya RM7,000 kan. Jadi harga RM7,000 tu mungkin ada waranti ke apa? Mungkin tambah RM50 ke tambah RM100 ke untuk 3 tahun, untuk 4 tahun contohlah. Tapi dia ada jenis waranti yang percuma. Dia sebenarnya bukan 3 jenis. Dia ada bukan 2 jenis, 3 jenis. Satu waranti yang percuma. Sebab kita beli dengan dia bagilah waranti setahun 2 tahun. Yang tu harus. Tak kiralah peti ais ke apa semua tu yang memang tu adalah harga barang, tapi sebab kita beli dengan dia bagi kita waranti 2 tahun. Jaminan lah. Kalau rosak ke blender ke puan-puan punya Thermomix tu ada yang pakai. Saya fikir juga nak pakai sebab suka masak kan. Dia kata mahal sangat tak payah, masak je lah kuali yang ada tu. Hitam-hitam kuali tu basuh je lah kan. Jadi itu dia punya apa cerita dia. Jadi maksudnya kalau waranti tu 2 tahun sebab kita beli komitmen dengan syarikat dia, beli barang tu dia bagi percuma. Tak ada isu. Yang kedua, kita bayar waranti tu dimasukkan sekali dengan harga barang. Dimasuk sekali dengan harga barang. Katalah harga telefon tu RM7,000. Contohlah ni saya buat Kemudian mungkin waranti dia 100 kita kena tambah untuk 5 tahun. Contohnya gitulah. Jadi yang tambah untuk 5 tahun tu sekali waranti tu, maka di situ hukumnya kata Syekh Abdullah Ibn Jibrin, Dr. Sulaiman Al-Ma'nid dan sebahagian ulama-ulama yang lain mengharuskan sebab dia termasuk pada harga asal benda yang kita beli. Maksudnya harga ni RM7,000 contohlah. Kemudian tambah 100, RM7,100 contohnya. Itu waranti 100 tu dia hanya sampingan. Itu istilah dia. Sampingan, dia bukan beli benda yang asal. Maka hukumnya harus. Yang tak bolehnya ialah extended warranty yang mana kalau nak extend, kan contoh dia mungkin, dia ada beberapa isu lah. Pertama sekali, ini untuk 5 tahun je yang RM50 ni. Tapi kalau nak extend, contoh awak nak extend, contoh ini saya buat ni, contoh beli kereta lah. Katalah beli Mercedes E300. E300 ni tahun 2014-2015 ni dia punya bateri tu. Bateri tu kalau kong harga dia RM50,000. Bukan bateri kereta yang kita biasa pakai tu yang pakai 200 apa. Itu bateri ni sistem dia. Dia memang pakai, dia panggil hybrid. Hybrid. Saya tengok kereta tu sebab saya tengok cantik kereta, cantik je lah, nak beli tak mampu, tapi ceritanya gitu. Jadi bila tengok, nak tengok sudut hukum tu. Rupanya bateri dia tu, kalau tiba-tiba kalau tak ada extended warranty, dia punya harga dia RM50,000 nak beli satu ketul bateri dia tu. Kan? Tapi kalau ada extended warranty, dia extend warranty tu, dia tambah warranty untuk tahun-tahun berikutnya, maka yang tu mereka berbincang tentang isu tu, bukan mereka berbincang lah, maksudnya kereta tu, dia bayar dalam 3 ke 5,000 macam tu lah kot. 3-5,000. Kalau contoh dalam 5 tahun tu ada problem yang tu, dia tukar saja sebab kita ada waranti. Kita tak perlu bayar RM50,000. Memang untung daripada sudut tu. Orang-orang yang beli kereta mahal, biasanya hybrid ke apa, dia memang kadang-kadang kalau sekali isu bukan terbengkalai, tersadai kereta tu kan, bab-bab tu, jadi dia ada waranti. Jadi di sinilah perbincangan yang sangat besar di kalangan para ulama, maka mereka sebahagiannya memutuskan kalau kita beli asing waranti tu, maksudnya yang tadi 7,100 termasuk sekali dengan barang. Tapi kalau nak tambah, contohnya 2 tahun. 2 tahun Yang percuma tadi tak ada isu dah, itu kita tak bincang lah. Contohnya 2 tahun. Tapi kalau awak nak tambah lagi 3 tahun, awak kena tambah 200 contohnya, 300. Yang tambah 300 tu problem. Sebab kita tak tahu dalam tempoh 3 tahun tu,
tak tahu tu macam mana. Kalau contoh ditakdirkan tak rosak dalam tempoh 3 tahun tu, siapa yang akan untung? Pihak syarikat, dia dah ambil duit kita 200. Tapi kalaulah pula ditakdirkan rosak, siapa yang rugi? Pihak syarikat pula rugi, kena pula buat apa-apa sistem barang apa yang rosak dalam telefon ni, mungkin 2,000, 3,000, dia pula yang rugi. Walaupun dia ambil tadi estimate tu 700. Kan? Dia rugi tu sebab kita seorang. Yang orang lain mungkin dia tak rugi sebab orang lain pun bayar-bayar juga. Sebab orang lain tu okey, dia punya telefon apa semua tak rosak, kita yang rosak. Dia rugi. Jadi di situ fiqh muamalat dia memandang banyak isu tentang perkara itu. Jadi di sini bagi saya lah, kalau yang extended warranty ni, pertama sekali itulah tak boleh lah pula kita kata jangan pakai kereta hybrid luar negara, tak boleh lah sebab ada orang nak pakai kan. Jadi kita kata macam mana cara nak mengelakkan itu saya ingat saya sebut belum ada kata putus majlis fatwa. Yang ada fatwa mungkin fatwa mufti wilayah, itu pun tak berapa jelas sangat, tak berapa detail sangat dia punya irsyad fatwa tu, dia punya jawapan-jawapan tu. Cuma kita kata kalau majlis fatwa dapat bersidang ni lebih bagus sebab banyak orang guna extended warranty ni. Banyak sangat orang guna extended warranty. Extended ni maksudnya extend lagi. Kan? Maksudnya tambah warranty. Tambah berapa tahun lagi dengan bayaran tertentu. Beli kereta, beli tu, beli ni dan sebagainya. Maka itu juga antara benda yang perlu kita perhatikan. Tapi dia kalau dalam bentuk takaful, macam rumah kita, kan ada setengah rumah ni dia cover 20 tahun je. Mungkin untuk tambah lagi 15 tahun, kita bayar takaful. Itu takaful. Takaful ni tak ada isu sebab dia sebenarnya ialah tabarruan. Derma secara konsisten. Berbeza dengan warranty ataupun insurans yang kita sebutkan ni. Okay? Sebenarnya panjang lagi, saya pun takut nanti puan-puan apa benda Ustaz cakap ni. Jadi itu cuma cerita pasal hadis tafsir kan senang sikit. Jadi yang ni dia lebih kait dengan orang-orang yang mampulah untuk warranty dan sebagainya. Okey, kemudian insurans dan juga takaful. Okay, kita sebut tadi insurans dengan takaful. Kenapa insurans haram? Dia sebut dah Majlis Fatwa Kebangsaan 1979, 2008, 2009, 2011 4 kali berfatwa tentang menyatakan pengharaman insurans. Dan antara sebabnya ialah gharar. Gharar ni maksudnya dia gharar pertama sekali ialah kita tak pasti kita dapat apa dengan kita bayar bulan-bulan 100 tu bila kita akan dapat. Tempohnya kita akan dapat bila. Maksudnya tunggu aksiden baru dapat. Tunggu masuk hospital baru dapat. Jadi di situ menunggu itu satu penyiksaan. Menunggu satu penyiksaan bila nak dapat semua. Jadi kita nak bayang-bayang. Orang kata tak apalah kita bayar tu untuk kesihatan. Memanglah. Tapi dari sudut konsepnya bila kita bayar nakkan sesuatu, kita jelas apa yang kita dapat tu. Tapi insurans tak jelas. Tunggu aksiden, tunggu apa baru kita dapat. Memang dapat perlindungan tapi bila? Memang dapat perlindungan tapi berapa? Nanti insurans akan kira pula berapa-apa dan sebagainya. Okey, kalau takaful ni ialah kita menderma macam khairat kematian. Yang kita duk bayar 30 tu kontrak dia tabarruat, kontrak dia derma takaful tu. Jadi bila derma tu kita dapat ke tak dapat tak ada masalah sebab kita dah derma duit kita. Kalau ada rezeki kita dapat mungkin aksiden ke masuk apa ke, kita akan dapat, orang akan tolong kita. Ta'awun dia panggil. Ta'awun takaful, saling menjamin kita. Soalan macam ni lah. Kita ada 29 orang ni. Ni contoh 29 orang nak bagi faham takaful punya sistem ni. Apa kata kita buat satu tabung? Tabung ni maksudnya seorang komitmen kena bayar RM10 sebulan. Iaitulah derma. Tujuan apa? Nanti kalau ada kawan kita sakit, contoh yang daripada 29 orang ni mungkin nombor 28 sakit. Jadi yang derma RM10 tadi kita bantu dia. Okey, kemudian tengok kita derma lagi konsisten. Kemudian lepas tu 29 orang ni tengok yang 21 pula sakit, kita pun bantu. Mungkin 3 bulan 4 bulan pula yang tu kita pun bantu. Sekadar yang adalah tabungan tu. Tapi takaful itulah konsep dia buat tabungan besar tu, maka ni 100 ada 20,000 orang contohnya mencarum. Bukan mencarum lah, maksudnya menderma. Jadi kita tanggung. Okey, persoalan dia sekarang yang selain daripada 29 ni, adakah kita boleh bagi dekat dia? Kalau ikut daripada sudut kontrak takaful, atas ihsan tu kita boleh bagi, tak ada masalah. Tapi sebaiknya adalah hanya di kalangan kita. Sebab tu khairat kematian, siapa tak bayar tak dapat. Dia tahu kan, RM30, RM50 tu RM50 setahun pendaftaran, tengok masjid surau lah kan. Jadi siapa yang tak mendaftar tu kira tak dapat lah sebab dia tak mendaftar. Jadi kesian pula orang yang mendaftar ni yang bayar komitmen RM30 setahun ni kan. Jadi macam satu kezaliman pula kalau kita bagi kepada orang yang tak mendaftar. Jadi dia punya konsepnya begitu. Tapi boleh ke nak bagi? Boleh, atas budi pecara semua yang terlibat tu ataupun 29 orang yang terlibat ni kata boleh kita bagilah kawan kita seorang tu walaupun dia tak komitmen RM10 sebulan tapi kita bagilah dekat dia. Okey, insurans tak boleh. Insurans takkan pula kita nak pergi tanggung orang yang tak bayar.
Sebab tu dia nampak kontrak dia jual beli. Jadi jual beli yang salah daripada sudut syarak, maka sebab tu insurans tidak dibenarkan. Okey, apa lagi? Kita syak ragu-ragu. Daripada sudut apa? Daripada sudut kita pun tak tahu bila akan insiden, bila kita akan sakit, bila kita akan ditimpa musibah dan sebagainya, kita syak. Kemudian juga risiko akhir pun kita tak pasti. Kalau takaful kita dah derma, BOP lah, nak jadi apa pun kan, kita dah derma orang, tolong orang, nanti kalau kita jadi apa-apa pula, orang tolong kita, dermakan pula dekat kita. Itu konsep dia. Persoalan dia, tak boleh ke insurans tu kita buat konsepnya lebih kurang macam tu? Tak boleh. Sebab insurans tak ada penasihat syariah. Insurans tak ada dia punya IFSA. 2013 IFSA tu Islamic Finance Services Act. Maksudnya akta dalam perbankan Islam dan takaful. Tak ada siapa yang kawal. Maka tak boleh kita hanya, tak apalah kita anggap dia sebagai apa? Anggap dia sebagai derma lah. Tak boleh. Sebab takaful jelas memang ada kontrak, ada apa semua yang bermaksud sebagai tabarruk ataupun derma. Kan? Ataupun wakalah kita wakilkan kepada pihak takaful. Kan? Ataupun ada prinsip mudarabah, ada pelaburan dia, kontrak dia. Jadi di sini ada beza besar antara insurans dengan takaful, terutama dalam isu berkaitan dengan gharar yang kita bincangkan ni. Okey, jadi dah pukul 11 dah tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu. Ada persoalan ni saya jawab ringkas sikit. Okey. Kalau mendapat agihan tanah rumah guna undian tapi tidak melibatkan apa-apa bayaran jual beli, boleh ke Ustaz? Rumah ada intermediate, ada endlot dan sebagainya. Boleh, hukumnya undian tu sebab tak ada melibatkan apa-apa bayaran. Kalau bayaran RM50 nak undi tu, boleh letak bayaran. Tapi siapa yang gagal itu tak dapat rumah tu dipulangkan balik, maka hukumnya harus. Tapi kalau gagal tu hangus, dia jadi judi. Dia jadi judi. Jadi kita nak kena tengok tu. Okey, pertama tak ada bayaran, okey, tak ada isu. Tapi ada bayaran sebab komitmen kita nak undi tu. Komitmen kita nak undi tu maksudnya nama-nama yang bayar ni dia boleh mengundi. Yang tak bayar tak boleh mengundi. Okey, komitmen. Termasuklah mengundi calon pilihan raya. Okey, jadi percuma kan? Jadi bila percuma tu tak ada isu. Tapi kalau ada bayaran tapi bayaran tu dipulang balik. Sekadar komitmen kita untuk masuk dalam mengundi, maka hukumnya adalah harus. Tapi kalau mengundi tu burn duit tu hangus, maka yang tu tak boleh termasuk dalam unsur judi. Boleh Ustaz ulas mengenai dengan konsep jual beli barang sampai baru dia sebenarnya secara umumnya tak ada isu sangatlah. Cuma bagaimana kejujuran antara pembeli dengan penjual. Buy no, pay later. Beli barang sampai dapat sekarang, bayar kemudian. Secara umumnya tak ada isu sangat daripada sudut konteks syariah. Cumanya platform tu lah. Kan sebab bila platform dia daripada barat, mereka ni mana ada isu nak jadikan dia patuh syariah ke apa? Sebab semua ni satu dunia guna. Kan? Jadi kita kata daripada sudut syariahnya, okey je beli dengan syarat dia punya penjual itu adalah betul-betul melaksanakan tanggungjawab dia apa yang kita beli dan kemudian kita pula membayar apa yang sepatutnya dibayar. Wallahu a'lam. COD ada penjual yang tulis siap-siap warna mungkin sedikit beza. Okey, betul. Itulah dipanggil sebagai dia punya penafian ataupun dia punya disclaimer dia lah. Okey, dalam wakalah ejen jualan ada komisen bersyarat dibolehkan. Capai certain amount of sale dapat komisen lebih tinggi dan boleh multi level sampai berapa level. Ada jumlah ulama tetap tak di Malaysia atau luar negara. Ini panjang dia punya perbincangan ni. Pertama sekali ejen atas prinsip wakalah dan dipanggil hibah masyrutah. Ni kita ada bincang dalam satu syarikat ni dia nak jadi ejen takaful, ejen jual barang dia dipanggil hibah masyrutah. Hibah masyrutah ni maksudnya diberikan ganjaran oleh syarikat bila mencapai sasaran syarat-syarat tertentu. Maksudnya dia dapat sale 15,000. Dia close sale 15,000 untuk bulan tu. Kan dia dapat lah. Maksudnya dia buat sungguh-sungguh, dia kejar dia apa semua tu dengan tim dia ke apa, dia dapat. Maka dia pun dapat komisen atas sebab dia meet the target. Maka pada waktu tu hukum yang harus atas kontrak hibah masyrutah. Maksudnya syarikat akan bagi ganjaran komisen bila mana mencapai sasaran tertentu. Okey, itu jawapan yang soalan yang kedua. Yang ketiga, boleh multi level sampai berapa level? Ada jumhur ulama tentang MLM tak ada. Okey, sebenarnya ada MLM garis panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM, Dr. Zarudin, Ustaz Wan Rumaizi, ada beberapa orang lagi yang terlibat menghasilkan garis panduan 2013. Okey, jadi maksudnya garis panduan akta jualan langsung 2013 yang ikut patuh syariah. Perempuan, tuan-tuan boleh rujuk dekat situ, boleh Google, ada dia punya tu detail. Maksudnya, bila kita nak masuk tu, ejen macam mana dia punya bayaran. Kalau kena bayar 100, problem. Itu MLM. MLM yang tak patuh syariah. MLM ni bukan Maharaja Lawak Mega, bukan juga pasar malam. Dia multi level marketing. Jadi dia punya tu, jadi dia punya konsep dia tu kita kata
dia kena perhatikan perhalusi dan layer dia tu. Isu dia dekat mana? Isunya paling-paling yang dibenarkan oleh MM ataupun garis panduan ni 2 layer. Satu ejen, kemudian bawah dia skop. Maksudnya ada ibu, ada anak dia skop. Kan? Tapi kadang-kadang anak pun boleh rekrut ejen. Anak yang rekrut ejen tadi rekrut lagi yang bawah-bawah. Yang tu nak kena tengok layer by layer. Daripada sudut pematuhan syariah, nanti dia bimbang takut yang bawah ni buat sale, yang ketua mak dia duduk diam. Lepas tu dia dapat untung atas angin. Okay, dengan sebab komisen anak dia buat sale, dia tak buat apa pun. Maka sebab tu dalam takaful, ejen bawah takaful ni, dia syaratkan ketua dia mesti buat training untuk dia. Setiap bulan apa semua kena set training supaya anak buah dia ni, dia tu ada sumbangan pada anak buah yang menjadikan hak dia untuk dapat komisen. Ni benda ni panjang lagi lah kalau kita nak bincang kan. Cuma kita kata daripada sudut asalnya, kalau sekadar yang pertama tadi, dari sudut ejen tak ada isu. Kemudian yang kedua, untuk dapatkan meet target apa semua, okey. Kalau kita, kalau syarikat yang saya nilai, saya tengok kita panggil hibah masyrutah lah. Maksudnya dia bagi komisen dengan sebab ataupun jualah. Jualah ni pun komisen juga kan. Hibah ni masyrutah disyaratkan dia sampai meet target tertentu, maka hukumnya diharuskan dia mendapatkan komisen. Adapun yang layer-layer ni kena tengok. Ni kena detail lagi daripada sudut perbincangan dia. Toyib Pay memang dah bagi tahu cara perkhidmatan RM1. Okey, Toyib Pay tak ada masalah. Hukumnya adalah harus guna Toyib Pay. Dia punya charge tu perkhidmatan. Dia bukan riba, bukan jadi apa. Perkhidmatan kita guna dia macam ATM. Okey, ATM RM1 tu boleh tak bank ambil? Boleh. Sebab kita guna perkhidmatan dia. Dan kalau bank percuma, sedekah lagi baik. Toyib Pay kalau sedekah lagi baik. Tapi macam mana dia dapat keuntungan platform dia kan? Kalau dia tak kenakan cara perkhidmatan. Jadi setelah dia ambil keuntungan, hukumnya adalah harus. Ada tak portal atau agensi yang boleh rujuk berkaitan aplikasi platform bayaran yang patuh syariah? Okey, tuan-tuan gini je. Google yang kita buat tu, contoh American Express, contohnya Toyib Pay, contohnya Bayar Pay, apa-apa pay lah. Okey, jadi kita rujuk, tulis kat situ je, cari Toyib Pay patuh syariah. Okey, tengok, baca kena. Biasanya kalau dia tulis patuh syariah, dia punya platform akan kata tulis patuh syariah. Macam American Express tu tak patuh syariah. Tak patuh syariah, dia punya syarikat tu sendiri, maka dia tulis tak patuh syariah ataupun non syariah compliant. Jadi kita jelaskan dekat situ macam tu je. Sebab saya tak semak semua. Kan banyak sekali macam-macam jenis pay tertentu, maka kita kena tengok perhalusi. Dengan kita Google ni macam tu, kita tahu dia patuh syariah ataupun tidak. Ada clarify sendiri daripada dia punya syarikat. Banyak beza sejarah saya membaca dan mengkaji dengan Ustaz. Okey, betul Ustaz. Ustazul First degree Usuluddin. Betul? Dia degree Usuluddin, master maqasid syariah, PhD dia pun ekonomi. Kan sebab dia kecenderungan lah minat. Dia pun English pun boleh, Arab pun power dan sebagainya lah. Okey, masyarakat sampai nasi campur, betul? Space Pro kan, lain-lain. Okey. Saya pakai bibit Cina je, tak mampu bibit. Kereta tu. Kalau pilihan raya duit calon, kalau hangus kan baik. Cantik. Okey. Ini kira pilihan raya, kira harus belaka lah. Tapi ceritanya, asalnya deposit pilihan raya. Okay, deposit berapa? RM10,000 kan satu calon. Adalah dia punya bayaran tu. Okey. Bila kita sebut tentang isu deposit pilihan raya ni, mereka takif, mereka ambil pandangan Imam Ahmad. Bila saya perhati, saya tengok mereka ambil pandangan Imam Ahmad yang menyatakan bahawa dia deposit tu, kita jangan sebut apa sekali sebab dia ada kepentingan dan apa semua, maka hukumnya deposit yang hangus dan pilihan raya itu tak termasuk daripada judi sebab mereka ambil pada pandangan Imam Ahmad. Tapi kalau tak ambil pandangan Imam Ahmad tu problem juga. Kan sebab macam mana nak jadi calon? Kan sebab calon memang kena bayar lah. Kan siap nak jadi calon tu. Jadi di situlah isunya, dan kemudian kita kata dia tak jadi judi atas sebab mereka ambil pandangan Imam Ahmad, kerana Imam Ahmad kata boleh ambil deposit. Boleh berikan deposit pada bab-bab tertentu, termasuk juga dalam konteks masa pilihan raya. Kan, tapi bagi saya lah, kalau ikut daripada sudut 3 mazhab lagi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i menjadi nampak judi lah kat situ. Sebab dia ada deposit hangus. Bila tak dapat jawatan, problem. Kan, sebab tu kalau tengok rumah lelong ni memang ada deposit. Tapi refundable. Dia boleh pulang balik kalau kita tak dapat rumah tu. Itu okey, tak ada isu. Bila dia ambil tu, dia pulang balik. Kalau kita tak dapat, tak ada isu. Kalau dapat, kira kita jadi sebagai deposit. Tapi dalam pilihan raya ni, kalau tak menang, tu problem dia. Kan? Jadi kita kata tak apalah, dan mereka ambil pandangan Imam Ahmad, kita serahkanlah kepada mereka. Okey, lawatan layer kena ada syarat. Okey. Okey, ni betul. Ni yang Jaki punya ni.
Okey, OD harga diskaun ditawarkan ada pada masa memesan barang atau masa penghantaran. Harga diskaun ditawarkan adakah pada masa memesan barang atau pada masa penghantaran. Lebih baik COD ni pada masa kita menawarkan barang tu, bukan pada waktu barang yang dah sampai waktu yang ditawarkan tu. Tapi ada setengah orang ni, ini pun isu juga. Tapi panjang ni pula cerita kita ni. Tapi kita kata asalnya ialah ditawarkan itu pada awalnya pada pembelian barang yang asal. Bukan pada waktu tu dah perhantaran ataupun apa. Tapi kalau dia kata lepas tu, kita bayar kat dia tapi ada diskaun perhantaran, nanti kita transfer balik ke apa ke, it's okay lah. Itu tak ada isu dalam bab itu. Wallahualam, saya rasa saya tak buka lah kot jawapan ni. Mungkin waktu kita dah lewat. Nanti kalau ada kita sambung lagi postpone untuk minggu depan insyaAllah. Saya serahkan balik kepada Kak Liza. Terima kasih banyak. Jazakallah khair jazak. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sebabnya memang banyak kami ni tak tahu, sebab tu banyak sangat soalan. Sebab bidang bab muamalat ni memang tak banyak dibincangkan. Selalu kalau nak follow duk tengok Ustaz Zaharuddin, Rahman apa semua macam tu je lah, sebab tak tahu kan. Bila Ustaz bawa topik-topik macam ni memang rasa penting sangat-sangat lah, sebab tak tahu kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, terima kasih semua. Kita pun dah lewat. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Liza. Terima kasih Liza. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The recording